Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang berada daripada Singapura ataupun daripada Malaysia yang mengikuti program kita pada pagi ini, insya-Allah, iaitu program pengurusan harta pusaka bagi rakyat Singapura dan Malaysia. Okey, jadi bersama saya insya-Allah Adik Rashid sebagai moderator pada pagi ini untuk kita bersama-sama ke program ini sehingga insya-Allah pada jam 12 tengah hari nanti. Jadi sebelum kita bawakan penceramah yang begitu pakar di dalam bidang yang kita bawa topik ini, saya nak sharing sikit tentang daripada siapa yang menganjurkan program ini dan siapa yang insya-Allah akan mendapat manfaat daripada program yang kita anjurkan secara percuma ini. So alhamdulillah program ini dianjurkan oleh MindTalk, di mana MindTalk merupakan sebuah syarikat yang membuat konsultansi bekerjasama dengan Mindreach Academy, sebuah agensi yang membuat training dan konsultansi berkaitan dengan keuangan. Dan program ini untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang berada di platform ditaja oleh Zafran Resources. Dan bersama kita juga pada pagi ini insya-Allah kita ada setakat ini 24 partisipan 25, insya-Allah akan coming soon, dan kita live di Facebook dan YouTube. Di Facebook MindTalk, Mindreach, Zafran, serta di YouTube MindTalk dan Mindreach bagi sahabat-sahabat ini tidak boleh masuk ke dalam platform ya. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin memaklumkan kepada sahabat-sahabat bahawa program ini sebenarnya dikhususkan untuk kita fahami pengurusan harta pusaka di mana okey, saya kedengaran ada mereka yang begitu gembira di pagi hari. Okey, di mana kalau kita perasan isu pengurusan harta dan pusaka ini kadang-kadang terlepas pandang ataupun mungkin dipandang paling hujung sekali, sedangkan ia adalah perkara yang perlu kita tahu. Okey, jadi terima kasih kepada Mindreach Academy dan juga kepada Zafran Resources serta FNC kerana menaja program ini secara percuma. Jadi sahabat-sahabat mohon juga sharekan link, sharekan di ruangannya YouTube ataupun link Zoom ini kepada sahabat-sahabat yang lain, semoga mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Dan bagi mereka yang berada di platform Zoom, jangan lupa isikan link pendaftaran kerana 30 peserta terawal akan mendapat sijil percuma, sijil digital ya. Sekarang kita semua digital. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan siapakah penceramah jemputan kita pada pagi ini. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, tak kenal maka tak cinta. Jadi yang bersama kita pada hari ini adalah Dr. Muhammad Khairi Kamarudin yang merupakan pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Beliau telah mendapat pendidikan sarjana muda pentadbiran muamalat di Universiti Utara Malaysia, menyambung pelajarannya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam sarjana ekonomi Islam dalam tesis yang bertajuk Hibah dalam Perancangan Harta Islam, Analisis Motif dan Sikap terhadap Pemberian Hibah. Seterusnya, beliau menyambung pengajian ke peringkat PhD dalam Tamadun Islam di Universiti Teknologi Malaysia, di mana merupakan tempat beliau bertugas sekarang lah. Jadi bagi mereka mungkin ada sahabat-sahabat yang dalam ini berminat untuk menyambung pengajian master atau PhD dalam bidang ini, saya tolong sampaikan sekali lah ya Dr. K. Saya lebih gemar memanggil nama beliau dengan Dr. K. Okey, mungkin bolehlah berhubung dengan beliau nanti. Okey, jadi terima kasih Dr. K. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Dan hadirin-hadiran sekalian, sebelum kita pergi lagi lebih jauh,
Saya mohon sekiranya anda semua jika tidak keberatan boleh membuka kamera. Jika talian internet tu agak berat dan data kita agak banyak nak guna, it's okay. Hanya perlu tolong sekiranya ada apa-apa soalan mungkin boleh unmute-kan mikrofon anda. Dan sekiranya tidak ada apa-apa soalan untuk melancarkan program, mohon untuk tidak tidak unmute-kan kita punya mikrofon lah supaya tidak mengganggu proses penyampaian maklumat nanti. Dan juga nanti akan dikongsikan QR code ataupun link, mohon sahabat-sahabat isikan. Okey, jadi sebelum kita mulakan majlis kita, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, sekali lagi saya menjemput Dr. Khairi untuk menyampaikan input yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Dr. Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang masih saya ucapkan kepada Cik Puan Adit Rashid selaku moderator bagi program kita pada hari ini. Seterusnya Datuk Haji Muhammad Fauzi, pengasas FNC Corporate, yang berusaha Ustaz Ridwan Roslan, Director Zafra Resources, yang saya hormati Puan Siti Aida Rahmat, Ketua Eksekutif My English Academy, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hari ini untuk saya berkongsi apa setakat yang saya tahu berkaitan tentang pengurusan harta pusaka khususnya di Singapura. Baik, boleh saya tahu berapa ramai yang di sini yang daripada Singapura? Boleh? Saya nak tengok sikit. Kita buat survey sikit. Ada yang daripada Singapura berapa ramai? Jom warga Singapura, Ada. kita dimaklumkan ada lebih kurang 10 peserta daripada Singapura ataupun mereka mungkin masih dalam perjalanan tu, Doktor. Okey, tak apa. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan bagaimana tentang harta pusaka khususnya di Singapura lah. Tetapi ada juga ya, saya kongsikan sedikit banyak tentang bagaimana pengurusan harta pusaka di Malaysia sendiri. Baik, bila kita sebut tentang harta pusaka, ini gambar saya yang terkini. Okay, nama saya Muhammad Khairi Kamaruddin, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. Saya punya bidang penyelidikan kebanyakannya daripada berkaitan tentang harta pusaka lah. Jadi walaupun mungkin ada dalam kalangan sidang penonton, tuan-tuan dan perempuan yang lebih arif berkaitan tentang harta pusaka, mungkin ada yang ada saya tersalah maklumat, mungkin saya tak update, saya minta maaf dan boleh tegur terus lah, bagi tahu, oh doktor dah berubah dah, ya, insyaAllah. Baik, okey, baik. Bila sebut tentang harta pusaka, bila sebut tentang harta pusaka ini, saya rasa nampak slide saya. Okey, bila berkaitan tentang harta pusaka ni, okey, adalah suatu perkara asas untuk kita tahu ialah bila sebut harta pusaka ialah beramai. Bila sebut tentang harta pusaka je, faraid. Ya, terus faraid. Okey, bila berlaku kematian, okey, kita faraidkan harta. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan tentang faraid dan apa pula mungkin hibah dan sebagainya? Bagaimana tentang pengurusan harta pusaka itu sendiri? Baik, seperti yang kita semua tahu, faraid merupakan perintah yang Allah tetapkan berkaitan tentang harta pusaka. Allah tetapkan secara terperinci di dalam Al-Quran. Okey, kalau saya nak tanya ni, surah apa yang menceritakan tentang harta, tentang faraid ni? Surah apa? Surah je saya minta. Ada yang boleh jawab? Supaya komunikasi ni tak adalah nampak satu hala, kalau boleh biar berhala-hala lah. Kalau ada jawapan nak jawab, okey. Bila sebut tentang harta pusaka ni kebanyakan di mana? Surah apa yang berkaitan tentang harta pusaka? Tuan-tuan dan perempuan yang budiman. Surah apa? Malu nak cakap ni. Surah apa? Okey, baik. Baik, kalau bila sebut tentang harta pusaka ini, anda tuan-tuan dan perempuan semua perlu saya sukalah saya ceritakan bahawa harta pusaka ini adalah satu-satunya
konsep di mana Allah terangkan kaedahnya secara detail dan terperinci di dalam Al-Quran. Okey, baik. Kalau kita tengok kan, surah An-Nisa. Okey. Surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa. Baik. Satu-satunya perintah yang Allah terangkan secara detail. Sebagai contoh, kalau kita tengok tentang solat, wa aqimus solah wa atuz zakah, kan? Allah suruh kita melakukan solat. Tapi bagaimana melakukan solat? Itu adalah Nabi Muhammad SAW terangkan. Solatlah seperti kamu melihat saya bersolat. Itulah yang berkaitan tentang solat. Tetapi untuk faraid itu Allah secara terperinci menerangkan bagaimana pembahagian harta pusaka itu. Okey, kita tengok right. Bila sebut tentang harta pusaka, kita kena ingat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Diterangkan secara terperinci berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Tapi apakah sebenarnya itu faraid? Okey. Islamic Law of Inheritance, di mana undang-undang berkaitan tentang pembahagian pusaka. Okey, contohnya seseorang tu meninggal dunia. Siapakah waris-warisnya? Okey, dalam arti kata yang lain, faraid ini ada dua perkara yang utama. Okey, saya sentuh dua perkara utama, iaitu menentukan siapa yang layak dan berapa dia layak. Itu utamanya. Siapa yang layak dan berapa dia dapat. Itulah yang berkaitan tentang faraid. Okay, kalau kita tengok definisi, okay, it deals with distribution of asset, okay, of a deceased person to his or hers in accordance with Allah decree in the Holy Quran and according to hadis or tradition of messenger of Allah. Sebab apa? Kita merujuk Al-Quran, dan ada juga yang berlaku dalam bentuk hadis dan ada juga dalam bentuk ijma' ulama untuk kes-kes yang kontemporari. Sebagai contoh, bagaimana pula kematian serentak, kan? Serentak sebagai contoh, kalau kita tengok yang popular, yang biasalah tentang kematian tentang MH370 kan, 370 yang berlaku di Malaysia kan, MH370, kematian serentak. Jadi bagaimana pembahagian pusakanya? Adakah kena ikut juga waris ataupun macam mana? Okay, itu yang perlunya ijtima' ulama yang terkini. Okey, kalau saya terangkan satu-satu ni macam ambil masa juga panjang ayat Al-Quran tu. Ayat 11 tu dia makan setengah muka surat dan ayat 12 pun setengah muka surat. Panjang sebab Allah ceritakan secara detail. Kalau anak seorang lebih daripada seorang, apa berlaku? Kalau lebih daripada kalau seorang anak perempuan, berapa bahagiannya? Tapi saya setakat ini saya tak terangkanlah secara detail bagaimana pembahagian tu. Sebab kalau nak pergi nak menceritakan bagaimana pembahagian harta pusaka tu, kena pergi kelas lah. Okey, kena pergi kelas untuk saya ajar bagaimana mengira faraid menggunakan kalkulator saintifik. Nampak tak nampak Okey, saya ada buat kelas menggunakan kalkulator saintifik. Boleh search dekat UTM. Saya ada buat kelas tentang mengira faraid menggunakan kalkulator saintifik. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena datang ke kelas saya bawa kalkulator saintifik. Tak nampak sebab ada ni kan. Ni kena guna kalkulator saintifik. Sebab saya memang mengajar menggunakan kalkulator saintifik. Baik. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ada berkaitan tentang kalalah, iaitu sebatang kara. Bagaimana dia tak ada anak, bagaimana saudara perempuannya berapa, saudara perempuannya layak, berapa saudara perempuan seibu sebapa, berapa anak perempuan dan sebagainya. Ini Allah terangkan secara terperinci secara terperinci Allah terangkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itu adalah sebahagian daripada maqasid syariah itu ialah, okey, kalau sebut tentang maqasid syariah, apa formula nak ingat apa itu maqasid syariah ataupun objektif syariah? Okey, syariah itu menjaga 5 perkara. Formula dia ialah anak Harun. Anak Harun, apa itu? A, agama. N, nyawa. Akal. K, keturunan. Harun ialah harta. Anak Harun. Dia punya formula nak ingat. Jadi dia berkaitan tentang harta. Maknanya Allah sangat menitik beratkan berkaitan tentang harta itu. Sebab harta ni kalau kita tengok kan, cerita Piramli kan, bergaduh. Dan saya rasa di Malaysia sangat kritikal lah pergaduhan tu. Tapi di Singapura, wallahualam saya tak tahu, tetapi ada juga berlaku isu di Singapura. Kalau saya tengok kes-kes berkaitan tuntutan pusaka di Singapura, mereka menceritakan tentang joint tenancy, tentang nomination of the insurance,
of the CPS kan, CPF, Central Provident Fund kan, di mana berlakunya pertikaian dalam kalangan waris. Yang ni kena bagi faraid ke tidak? Apa implikasinya kalau joint tenancy itu dibahagikan secara faraid? Sebab di Singapura, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bukan menghadapilah, mereka ada beberapa produk ataupun instrumen yang tak ada pun di Malaysia, sebab mereka sebab bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam di Singapura. Saya akuilah Majlis Ugama Islam Singapura sangat kehadapan dalam membantu umat-umat Islam dalam mengagihkan harta pusaka. Sebagai contoh, kalau kita tengok fatwa joint tenancy tu dah ada 3 fatwa dia 1997, 2008 dan di-revise balik 2019. Okey, itu berkaitan tentang ayat-ayat berkaitan tentang harta pusaka ataupun faraid. Okey, bila sebut tentang faraid, baik, faraid dia ada 3 rukun faraid, iaitu pemilik, okey, pemilik harta ataupun si mati. Kemudian kita ada waris dan maurus. Okey, ada 3 je rukun dia, mudah. Si mati ataupun pemilik harta mewaris. Yang kedua ialah waris, iaitu si mati. Okey, dan yang ketiga ialah maurus, iaitu hartanya. Harta je. Sebagai contoh, kalau hartanya yang ditinggalkan, harta pusaka ialah rumah yang dibeli di HBD kan, di Housing Development Housing HDB Development Board kan. Okey, joint tenancy. Okey, harta maurus, CPF ataupun ada insurans dan sebagainya, itu adalah kenderaan. Kenderaan, wang simpanan di bank, wang kemas, barang kemas wang kemas pula barang kemas, itu semua adalah harta pusaka. Ada mungkin nak kata baju kan, baju tu macam kecil sangatlah kan, tapi itu adalah even though 2% ataupun 1 $1 pun tetap perlu dibahagikan ikut tertakluk kepada pembahagian harta pusaka. Okey, dipanggil rukun faraid. Saya ulang sekali lagi ya. Okey, kita ada mewaris, pemilik harta ataupun si mati, waris iaitu waris-waris yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran, dan harta pusaka itu sendiri. Kemudian bila sebut tentang faraid, kita perlu tahu pula bila dia dah layak, okey, kita pergi pula sebab pewarisan. Waris ni dia ada 3 pula sebab pewarisan, iaitu okey 4. Alright. Okey, jadi satu perkahwinan. Perkahwinan sebagai contoh, si suami ada 2 orang isteri. Si suami ada seorang isteri. Itu adalah perkahwinan. Maknanya apabila berlaku kematian kepada suami, isteri layak menerima harta pusaka sebab dia berkahwin. Perkahwinan itu menyebabkan dia layak mendapat harta pusaka. Jadi perkahwinan. Okey. Ada juga yang tanya. Okey, contohnya dia dah kahwin, kemudian dia bercerai. Okey, dia bercerai. Okey, adakah layak isteri tersebut menerima harta pusaka? Okey, kalau cerai dalam tempoh iddah masih layak menerima pusaka, tapi kalau dia dah bercerai, orang kata apa, talak bain, yang dah lebih daripada yang talak 3 itu, maknanya dia tidak layak lagi menerima harta pusaka bekas suaminya. Okey, itu berkaitan tentang perkahwinan. Kemudian kita seterusnya ialah pertalian darah. Pertalian darah. Siapakah yang merujuk kepada pertalian darah ini? Okey, biasanya merujuk kepada anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa dan adik-beradik. Ini adalah pertalian darah yang mana ada kena-mengena dengan si mati. Biasanya saya akan terangkan ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan. Itu sahajalah. Okey, itu yang menyebabkan dia dapat harta pusaka, layak menerima harta pusaka. Saya akan terangkan juga bagaimana struktur pengiraan untuk waris ini. Okey, kemudian yang ini tidak lagi diamalkan penghambaan. Sebagai contoh, kita ada hamba, okey, dia ada harta, jadi hartanya akan jadi milik tuan dia lah. Okey, yang seterusnya Islam. Islam ini diamalkan di Malaysia dan di Singapura, dan saya di Malaysia dan di Singapura. Di Brunei saya tak pasti, tapi di Indonesia tidak diamalkan. Mungkin diamalkan kot, tapi saya tak ada maklumatnya. Tapi saya pasti Islam ini adalah diamalkan di Malaysia dan di Singapura kerana kita bermazhab Syafi'i. Okey, kenapa saya kata tentang Islam? Okey, sebagai contoh, si mati ini ialah seorang yang mu'alaf. Ini banyak berlaku kepada golongan mu'alaf. Tapi jangan ingat kita tak boleh kena. Okey.
Sebagai contoh ialah si mati ini ada ada seorang isteri, warisnya isteri, dan kemudian dia ada anak perempuan. Okey, anak perempuan, isteri. Okey, isterinya beragama Islam, anak perempuan beragama Islam. Disebabkan dia mualaf, adik-beradik dia tiada yang memeluk Islam, ibu ayah dia pun tak memeluk Islam, jadi tiada waris yang lain. Sebab syarat salah satunya ialah syarat salah satunya yang waris dekat sini ialah orang yang beragama Islam. Waris tu mesti beragama Islam. Okey, kalau berlainan agama itu tidak boleh. Halangan faraidnya ialah berlainan agama tidak boleh mewarisi harta pusaka. Jadi Islam ini, sebagai contoh, isteri ini mendapat 1/8 sebabkan si mati ada anak perempuan, kemudian akan dapat 1/2. Okey. Bila kita tambah 1/8 dengan 1/2 ni, berapa Kalau 1/8 tambah dengan 1/2 ni, saya anggarkan 1/8 tambah dengan 1/2, okey, bersamaan dengan berapa? 1/8 dengan tambah 1/2, okey. 1/8 dengan 1/2 jumlah dia ialah 5/8. Okey. Jadi mana perginya lagi 3/8? 3/8 inilah yang akan diwarisi oleh Baitul Mal. Baitul Mal sebagai contoh, kalau di Singapura Baitul Mal ada di under MAIS, MUIS. Jadi Baitul Mal inilah layak untuk menerima harta pusaka. Kalau di Malaysia sama juga di Johor, harta pusaka itu akan dapat ke Baitul Mal. Sebab apa? Baitul Mal inilah mewakili Islam. Ada soalan ya? Takat ni belum ada, Doktor. Sebab tadi ada yang buka mic ni, ada soalan ke? Boleh terus tanya. Okey. Alright. Okey, itu adalah berkaitan tentang pewarisan. Okey, jadi bagaimana pula kalau macam ni berlakunya kes macam ni dia mualaf, dia nak bagi kepada waris-waris dia bukan Islam. Islam telah mengajar kita walaupun tidak mendapat waris-waris yang contohnya ibu ayahnya tidak mendapat harta pusaka, tetapi Islam telah mengajar cara untuk membolehkan mereka mendapat harta pusaka, iaitu melalui wasiat. Okey, boleh buat wasiat 1/3 kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka tetap boleh buat mendapat harta pusaka. Baik. Seterusnya ialah kita pergi kepada halangan. Okey, tiba-tiba dia ni layak dapat. Dia ni anak ataupun isteri. Tiba-tiba dia disabitkan dengan membunuh suaminya. Okey. Membunuh ini menyebabkan dia tidak mendapat bahagian harta pusaka. Sebab apa membunuh ni? Mungkin terdapat unsur-unsur dia nak dapat harta pusaka, jadi dia membunuh suaminya. Jadi tidak mendapat bahagian pusaka. Okey, bagaimana pula kan membunuh secara tidak sengaja? Membunuh tidak sengaja sebagai contoh suami isteri ni dia bawa kereta. Suami ni bawa kereta laju. Accident, meninggal dunia suaminya. Isterinya. Okey, bawa kereta laju-laju, isterinya meninggal, suaminya hidup kan. Adakah si suami ni layak menerima harta pusaka? Okey, kalau ikutkan dia tidak layak menerima pusaka sebab dia membunuh secara tidak sengaja. Mazhab Syafi'i berpandangan bahawa membunuh secara tidak sengaja itu dikira sebagai halangan. Okey, halangan menerima pusaka. Okey, ada juga yang pernah tanya kepada saya. Okey, sebagai contoh, dia ni datang daripada kawasan A. Okey, contohnya di kawasan A. Kemudian dia balik ke rumah bapa dia di kawasan B. Okey. Alright. A ni positif COVID. Tapi dia nak orang kata tak nak kuarantin di kawasan rumahnya, dia pergilah ke rumah bapaknya di B. Okey, kawasan B. Adakah ini membunuh secara tidak sengaja? Ya, boleh dikirakan tiba-tiba bapak dia meninggal. Ini berlaku bapak dia meninggal disebabkan virus COVID yang dibawanya ke kawasan B ni. Jadi boleh dikirakan sebagai membunuh secara tidak sengaja. Namun, untuk pengesahan membunuh secara tidak sengaja ini bukan kita yang tentukan, ialah itu bergantung kepada keputusan mahkamah syariah. Mahkamah syariah, kalau di Malaysia mahkamah syariah yang menentukan adakah ini layak dikira sebagai membunuh secara tidak sengaja. Dan di Singapura pun saya percaya dia tertakluk kepada mahkamah syariah juga yang menentukan sama ada dia ini layak ataupun tidak menjadi waris faraid dalam ketika berlakunya pembunuhan secara tidak sengaja. Semua bergantung kepada mahkamah ataupun mufti yang memutuskan.
Bukan kita ya. Alright. Okey, kat sini ada yang komen sebab pewarisan syarat 3 tak layak pertalian hamba. Okey, alright. Ini dan satu lagi ialah murtad. Golongan murtad tidak boleh mendapat bahagian pusaka sebab harta pusakanya akan pergi ke Baitul Mal. Baik. Itu berkaitan tentang sedikit sebanyak berkaitan tentang perihal faraid. Banyak dapat hari ni Alright. Saya sumbat sekaligus. Sebenarnya kelas ni lebih kurang dalam kena beberapa jam lah. Okey. Okey, saya nak clear kan. Okey. Alright. Kemudian, okey, bila sebut tentang okey. Alright, sebab itu penting buat test kit sendiri Okey, okey. Itu antara cadanganlah daripada Puan Insyirah. Baik. Sekarang ni kalau kita pergi kepada 5 asas faraid. 5 asas faraid inilah waris-waris. Apabila berlakunya kematian, kita kena tengok waris-waris inilah yang utama untuk dikira dalam pengiraan faraid. Saya ulang sekali lagi, pasangan, suami atau isteri, ibu, bapa, anak lelaki dan anak perempuan. 5 inilah yang menjadi tunjang yang pasti akan dapat dalam apa-apa keadaan mesti akan dapat kecuali terdapat halangan yang kita bincang dalam slide yang lepas. Okey, 3 perkara tadi itulah membunuh, bukan Islam, berlainan agama dan murtad tadi. Tapi jika tidak termasuk itu, inilah waris-warisnya yang layak menerima pusaka. Okey. Mungkin dia inilah yang asas kalau untuk pengiraan asas saya akan mengajar yang inilah. Berapa bahagian suami, berapa pasangan ibu, berapa bahagian bapa, okey. Baik. Itu adalah tentang faraid. Alright. Nak ke saya tunjukkan pengiraan faraid. Okey, sebagai contoh bagaimana pengiraan faraid? Okey. Kalau di Singapura tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kalkulator ini. Baik. Saya stop sharing kejap untuk saya tunjukkan bagaimana untuk pengiraan faraid ini menggunakan kalkulator yang disediakan di ni saya ingat Syariah Code lah Okey, Syariah Code di Singapura. Baik. Syariah Code di Singapura dia telah ada satu kalkulator faraid Kalau di Malaysia pun ada juga Malaysia juga ada kalkulator faraid ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kalkulator faraid di Malaysia ini saya suka menggunakan kalkulator yang disediakan oleh USM. USM itu antara kalkulator faraid yang saya suka gunalah. USM dengan Majlis Agama Islam Selangor dia ada kalkulator faraidnya yang sendiri. Okey, alright. Sekejap saya akan tunjukkan bagaimana kalau macam tuan-tuan ialah kita bukannya semua belajar kan tentang pengiraan faraid. Jadi inilah yang kita boleh guna untuk membantu kita untuk mengenal pasti waris tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya yang berada di Singapura. Tidak ramai yang mungkinlah yang tidak tahu pun bagaimana untuk kira ataupun saya percayalah sukar nak cari orang yang tahu kira sekarang ni. Alamak, tak boleh buka pula. Okey tadi saya tengok macam boleh. Okey. Kalau alright. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang ni saya cuba Boleh tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat tak boleh pula. Tadi saya tengok macam boleh. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke USM Faraid calculator. Boleh buat pengiraan di situlah. Okey. Sebab di Malaysia dengan di Singapura tidak ada banyak perbezaan sebab di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i dan di Singapura pun mengamalkan mazhab Syafi'i dan dia uniknya kalkulator faraid di Singapura ni dia ada perbezaan mazhab. Ada mazhab yang tertentu. Okey, tapi kalau berdasarkan 5 waris tadi tu dia tak ada perbezaan mazhab. Dia mungkin ada perbezaan mazhab dari sudut siapa kalau dia tak ada waris, siapa yang boleh dapat harta pusaka tu. Okey. Yang ni boleh masukkanlah nama si mati. Okey, sebagai contoh saya letaklah nama Khairul. IC saya letakkan 850000 020000. Okey, mat lelaki. Kemudian kita masuk isteri dia ada seorang. Okey, ibu dia ada seorang. Anak lelaki ada seorang. Okey. Kita boleh terus kira pembahagian. Terus dapat pengiraan faraidnya menggunakan kalkulator faraid di
USM. Tapi sebabkan di Singapura ni tadi saya tak dapat nak buka, jadi saya tunjukkan di Malaysia punya lah. Dan setahu saya di Singapura ada satu sahaja kalkulatornya, iaitu yang ditawarkan oleh Syariah Code di Singapura. Okey, setakat ni jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey, adik kalau tengok di chat, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak sendiri siapakah waris faraid tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di Malaysia boleh dan di Singapura pun boleh. Boleh semak waris-waris tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat tahu adakah adik-beradik kita dapat kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan dalam maklumat itu semua dalam kalkulator tersebut supaya kita tahu siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, siapa sebenarnya yang menjadi waris kita apabila kita berlakunya kematian. Okey. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut? Okey. Saya difahamkan ni program ini untuk menjelaskan tentang harta pusaka di Singapura. Jadi slide saya banyak bersekitar di Singapura lah tapi di Malaysia juga nanti insya-Allah saya akan kongsikanlah sedikit sebanyak sebab saya percaya juga ramai yang daripada Malaysia juga. Baik. Alright. Boleh nanti tuan-tuan dan puan semua boleh tengok pengiraan faraid di Singapura menggunakan online trial inheritance calculator. Baik. Seterusnya, bila sebut tentang bagaimana apakah akta yang ataupun section yang membicarakan tentang pembahagian harta pusaka di Singapura. Okey. Dia pembahagian harta pusaka di Singapura ini ada dinyatakan di dalam section 111 dalam kurungan 1 AMLA. AMLA apa saya ingatlah nama dia, saya ingatlah lupalah, tapi berkaitan tentang orang Islam lah di Singapura. Di mana dalam AMLA ini dia bukan Anti-Money Laundering Act AMLA ni berkaitan tentang undang-undang yang mengawasi berkaitan tentang hal ehwal orang Islam di Singapura. Contohnya kalau di Malaysia pun ada enactment pentadbiran agama Islam negeri Johor ataupun enactment wasiat negeri Selangor. Itu adalah contoh-contoh mereka di Singapura juga, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu akui perlu mengetahui di Singapura ada undang-undang yang tersendiri bagi orang Islam di Singapura. Di mana dalam akta tersebut, kalau kita tengok kat sini, all Muslim who are domiciled in Singapore who pass away after 1st July 1968 must have their interstate property administered according to faraid. Maknanya apabila berlaku je kematian di Singapura, orang-orang Islam perlu membahagikan harta pusaka menggunakan untuk menggunakan faraid untuk membahagikan harta pusaka. Kat sini memang dia nyatakan, tapi dia tak nyatakan pembagian faraid subject to the restriction imposed by Code of Muslim Law professed by him or her. Jadi ini adalah jadi kalau macam saya percaya di Singapura tuan-tuan Administration of Muslim Law Act AMLA. Biasa saya lupa pula maksud dia kan. Sebab AMLA ni kalau di Malaysia Anti-Money Laundering Act. Alright. Jadi subject to the restriction imposed by School of Muslim Law professed by him or her. Jadi sebagai contoh, saya percaya di Singapura majoriti umat Islam di Singapura mengamalkan mazhab Syafi'i. Betul ke? Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, yang di Singapura khususnya boleh tak mengesahkan adakah majoriti umat Islam di Singapura mengamalkan mazhab Syafi'i? Daripada saudara Fiz saudara Fiz. Betul di Singapura majoriti mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi ada juga mazhab yang lain. Sebagai contoh mungkin daripada Pakistan sebagai contoh, dia tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Dia mengamalkan mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak ada perbezaan bagi waris-waris yang saya sebutkan sebentar tadi semua sama kalau sebut tentang mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka sama dalam pengiraan bagi waris-waris yang utama ni tadi. Tetapi mungkin ada sedikit perbezaan bagi kes-kes yang tertentu. Dan saya tak ceritakan di sinilah nanti makin panjang pula kan. Baik, kita dah masuk bahagian yang agak kritikal untuk saya terangkan tentang faraid di Singapura, aset. Bila sebut
harta-harta di Singapura ni, ini adalah contoh-contoh aset yang perlu dibahagikan secara faraid. Okay, investment, insurance without nomination, okay, properties, cash, jewelries, bank savings and vehicle. Okay, ini adalah contoh harta-harta yang perlu dibahagikan secara faraid. Okay, nah, okay, pelaburan, okay, insurans tanpa penama. Saya akan terangkan juga bagaimana untuk proses tuntutan insurans tanpa penama. Jadi sebab saya percaya tuan-tuan dan perempuan semua, kalau belum buat penamaan, saya galakkan tuan-tuan, saya tak kata mewajibkan tak ada penama, perlulah letak penama di insurans tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, right. Kemudian cash, jewelries, cash. Cash itu adalah tertakluk kepada pembahagian faraid. Yang ni jewelries ialah barangan kemas. Jewelries ini perlu dibahagikan kepada waris-waris faraid. Okay, bank saving, vehicle dan sebagainya. Alright, ada satu lagi yang satu tinggal. Satu tinggal iaitu rumah ataupun flat yang di atas kontrak tenancy in common. Kalau tuan-tuan dan perempuan di Singapura, okey, dia ada satu lagi tenancy on common ke in common? In common tak silap saya, in common, yang menunjukkan bahawa harta tersebut perlu dibahagikan secara faraid. Okey, ini adalah harta yang perlu dibahagikan secara faraid, tenancy in common. Rumah tuan-tuan dan perempuan boleh semaklah sama ada pemilikan tuan-tuan dan perempuan, tenancy in common ataupun joint tenancy. Okey. Tapi kebanyakan yang saya tanya sahabat-sahabat saya yang berada di Singapura, mereka kebanyakan menggunakan tenancy, joint tenancy untuk pemilikan rumah mereka yang dibeli melalui HBD. Betul Betul tak ni tuan-tuan dan perempuan? Alright. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, ya betul doktor. Okey, ada daripada Singapura mengata pemilikan tanah di, ya. Okey, true. Okey, Puan Syakila, terima kasih. Alright. Ada tenancy in common dan joint tenancy. Tenancy in common ini termasuk dalam harta-harta yang perlu dibahagikan secara faraid, dan joint, bagaimana pula status joint tenancy? Joint tenancy, memilikan rumah secara bersama. Joint tenancy. Alright. Ini saya bahagikan aset ataupun harta-harta yang tidak termasuk dalam faraid. Berkaitan yang pertama ialah joint tenancy. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan beli rumah ataupun beli rumah di Singapura, okey, melalui yang HBD flat tu, okey, dia ada dua jenis pemilikan, joint tenancy dengan tenancy in common. Tapi saya percaya tuan-tuan dan perempuan semua memilih joint tenancy. Okey. Pemilikan bersama di mana rumah itu diibarat okey, orang Singapura agak sukar memahami isu ini. Tak apa. Tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah saya dah study walaupun saya bukan orang Singapura. Jadi saya study saya tanya dengan mufti, saya tanya dengan pembantu timbalan mufti kot. Saya tanyalah dengan kawan-kawan di MUIS, Majlis Ulama Islam Selangor. Jadi saya dapatlah memahami puzzle mula-mula puzzle agaklah untuk saya faham. Tapi alhamdulillah saya dengar ceramah daripada Dr. Fatris Bakaram berkaitan tentang detail bagaimana joint tenancy dengan tenancy in common. Boleh tengok kat YouTube Alright. Baik, seterusnya baik, terus kepada joint tenancy. Joint tenancy ini adalah pemilikan bersama sebagai contoh, bukan contoh 50 milik suami. Okey. 50% ialah milik isteri. Okey. Dia menggunakan istilah right of survivorship. Okey. Sebagai contoh ni suami, isteri. Okey. Sebagai contoh suami, isteri. Sekiranya apa-apa berlaku, okey, suami meninggal dunia. Okey, suami meninggal dunia, jadi isteri akan jadi pemilik seterusnya kepada harta rumah tersebut, flat tersebut, kerana dia akan jadi 100% akan jadi milik isteri. Itulah maksudnya right of survivorship. Maknanya siapa yang mati dulu. Kalau cerita P. Ramlee tu, siapa mati dulu? Do ke Minah? Okey, siapa yang jadi mati dulu? Bahagian itu akan jadi milik isteri. Itu yang berlaku di Singapura menggunakan konsep joint tenancy. Okey. Mula-mula, okey, kalau kita baca sejarahnya ialah joint tenancy ini mufti memutuskan bahawa kalau suami ini meninggal,
bahagian ni tetap kena bagi faraid. Asalnya tahun 19 ujung 90-an lah, Majlis Fatwa. Tetapi timbul isu di mana bagaimana ada terdapat dalam kalangan waris yang mencabar fatwa ni. Dia mencabar fatwa. Dia kata fatwa kata kena bagi faraid. Tapi sedangkan dalam undang-undang sivil memutuskan bahawa isteri menjadi milik yang sepenuhnya. Jadi terdapat juga cadangan supaya jual rumah ni. Jual rumah ni bahagi ikut faraid. Tapi isunya bila kita dapat jual, kesianlah si isteri ni. Isteri tak ada rumah untuk berteduh. Jadi berlakulah revolusi. Mula-mula kena bagi faraid. Kemudian 2008 ataupun 2009 dia keluarkan fatwa bahawa bila buat joint tenancy ni kena buat dengan satu dokumen tambahan, iaitu dokumen hibah rukbah ataupun nuzriah. Nuzriah ada di Singapura je hibah dan ataupun hibah rukbah, di mana dia kena si suami dan isteri ni kena buat saling menghibahkan menggunakan kontrak hibah rukbah. Tetapi saya tak terangkanlah hibah rukbah ni, tapi hibah rukbah ni menggunakan konsep yang sama juga dengan joint tenancy ni. Siapa yang mati dulu? Hibah rukbah. Namun fatwa tersebut telah direvise. Okey, sebab apa? Berlakunya banyaklah kos juga, meningkatkan kos untuk buat dokumen hibah rukbah tu dan pelbagai lagi lah isu yang timbul. Bagaimana kalau dia tak sempat pula nak ikut pembahagian, tak sempat nak sediakan hibah rukbah, biasalah kan, esoklah kita buat, esoklah. Sebab manusia ni memang suka bertangguh alright, tapi tak apalah. Semua manusia suka bertangguh saya pun suka bertangguh juga okey, ada kat sini yang dapat kerja terus buat tak juga ya. Right, baik. Itulah maknanya pada 2019 fatwa telah Majlis Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura telah revise balik fatwa yang menyatakan bahawa joint tenancy ini dibenarkan di dalam Islam menggunakan konsep right of survivorship. Siapa mati dulu, bahagiannya akan dapat kepada yang bahagian yang masih hidup. Sebab apa? Kalau dalam tenancy in common, bahagian tenancy in common ni maksudnya 60 bahagian suami, 60 bahagian suami, kalau isteri 40, suami meninggal dunia, 60 bahagian suami inilah yang kena bagi ikut faraid. Itulah menggunakan konsep joint tenancy in common. Okey, jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Seorang je jelas ni. Saudari ke saudara? Saudari Faiz Nasrin Suraya. Terima kasih. Jelas Alright. Okey, saya nak tanya lagi alright. Okey, khususnya kepada warga Singapura, apakah yang dimaksudkan dengan CPF? CPF. What is CPF? Please explain to us. Ada tak? Nak terangkan apa itu CPF? Ada warga Singapura, saya nak dengar. Retirement fund. Okey. Retirement fund. Sama juga konsepnya di Malaysia, KWSP. Okey. KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja di Malaysia. Okey. Kalau di Singapura, CPF, Central Provident Fund. Kalau di Malaysia, EPF, Employee Provident Fund. Alright. Di mana CPF ini di Singapura ada konsep nomination. Itu saya kata dalam slide ini, saya katakan telah dinamakan. Dia ada nomination. Dia telah menamakan CPF tu. Kalau KWSP pun ada penama, betul tuan-tuan dan puan-puan? Dah letak belum penama dalam KWSP? Okey. Bagaimana pula di Singapura, warga Singapura, CPF tuan-tuan dan puan-puan semua? Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah meletakkan penama ataupun nomination di dalam CPF tuan-tuan dan puan-puan? Ada ni. Penting CPF tuan-tuan dan puan-puan di Singapura, saya tanya ni, jujur Kalau nak PM private pun boleh. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah menamakan waris tuan-tuan dan puan-puan di CPF tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ada, saya nak dengar ni. Suara. Diam je. Bagaimana di Singapura? Adakah tuan-tuan, alamak, saya pun tak tahu. Boleh semak dengan
CPF sama ada telah menamakan. Ya, boleh saya katakan, saya tak adalah kata wajib saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan letakkanlah penama di dalam CPF. Okey. Ya, Sepatutnya perlu bernama. penama. Betul. Setuju. Okey. Saya tak adalah kata di sini dipanggil sebagai nomination lah kot. Wasi, KYC. Nampaknya istilahnya tak banyak beza Tapi tetapi ada sedikit perbezaan dalam konsep penamaan di Singapura dengan di Malaysia. Di Malaysia, KWSP, penama KWSP sebagai penama ni sebagai pemegang amanah ataupun wasi. Tetapi di Singapura, CPF ini dikira sebagai pemilik mutlak. Pemilik mutlak. Alright. Pemilik mutlak. Waris-waris yang lain, waris-waris faraid tidak layak untuk mendapat bahagian pusakanya di CPF. Sebab itu aset ini tidak digolongkan dalam bahagian faraid. Okey. Ya, Puan Halimah. Waalaikumsalam. Okey. Alright, yang ni yang saya tahu, yang saya baca lah CPF yang telah dinamakan. Kalau tidak dinamakan perlu bahagi kod faraid Okey, pemilik mutlak sebagai pemilik mutlak. Alright, itu adalah dalam konsep CPF. Okey, menyebut pihak kami. Okey, sama-sama. Okey, dalam konteks di Malaysia, saya ulang sekali lagi, penama sebagai wasi dapat KWSP itu bahagi kod faraid. Tetapi CPF di Singapura, okey, CPF perlu nama yang dinamakan itu adalah pemilik mutlak kepada CPF tersebut. Jadi apa sebenarnya tugas penama ataupun nomination ataupun nomini ni? Nomini lah, istilahnya nomini, penama. Tugas nomini ini ialah untuk membuat tututan di CPF dan dia terus bank in ke dalam akaun nomini. Dia ada cara nak mohon, boleh tengok di laman sesawang CPF. Okey, ada cara nak mohon, kena ada SingPass rasanya, tak silap saya ada kena isi online lah. Saya melihat dalam sistem di Singapura agak pantas juga sebab kebanyakannya menggunakan online, tapi adalah beberapa yang saya tak dapat nak akses lah. Okey, sama juga seperti life insurance. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan, saya juga merujuk antara pakar kewangan di Islam di Singapura berkaitan tentang status life insurance. Di Singapura, saya difahamkan life insurance adalah dibenarkan atas konsep diharuskan atas konsep maslahah, sebab di Singapura masih lagi tiada takaful. Tetap ada takaful tetapi dalam bentuk investment sahaja. Tetapi life insurance tidak ada yang takaful. Tetapi suka saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan kita perlulah mengikut apa yang diputuskan oleh badan agama. Okey, sebagai contoh di Singapura, badan agamanya ialah MUIS, Majlis Agama Islam Singapura. Majlis Agama Islam Singapura memutuskan life insurance itu adalah halal ataupun diharuskan, okey, atas sebab masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua perlulah ambil diharuskanlah untuk ambil insurans. Sebab apa? Mazhab orang awam macam saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, okey, kita tidak alim ulama, jadi kita perlu mengikut mufti kita. Mufti kata harus, kita okey. Tiada takaful di Singapura, namun life insurance diharuskan. Jadi tuan-tuan dan puan semua diharuskan untuk ambil life insurance. Tapi sebenarnya kalau bolehlah kan, sebenarnya saya mewajibkan tuan-tuan dan perempuan adalah takaful ataupun insurans. Sebab di Singapura tak ada insurans, tak ada takaful, jadi ambillah insurans, sangat penting untuk keperluan. Sama juga life insurance ada konsep nomini. Okey, nomini di mana nomini ini juga adalah pemilik mutlak dan tidak wajib membahagikan wajib membahagikan pampasan ataupun pampasan lah kan, pampasan takaful life insurance itu kepada waris-waris yang lain. Semua dia akan jadi pemilik mutlak. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua perlulah letakkan penama. Sebab apa? Penama ini sangat penting apabila berlaku kematian, waris semua memerlukan duit. Jadi menggunakan konsep penama ini perlu memberikan bukti kematian terus dapat pusaka.
terus dapat pampasan tersebut. Sama juga konsepnya di Malaysia. Baik, setakat ini jelas tuan-tuan dan puan-puan? Ke saya bebel seorang-seorang ni? Bagaimana? Jelas ya? Saya nak dengar sikit respon. Okey, jelas ya? Alright. Saya takutlah saya bebel seorang-seorang pula kan. Okey. Baik. Seterusnya ya. Alright. Okey. Alright. Kita melihat pula bagaimana perancangan pusaka di Singapura. Ini adalah antara instrumen yang terdapat di Singapura. Seperti biasa, kita ada wasiat. Okey. Apakah dimasukkan dengan wasiat? Okey. Alright. Very clear. Okay, terima kasih. Thank you very much Puan Shakila daripada Singapura ya, sebab dia tulis Shakila EMP Singapura. Alright. Okay, kita tahulah daripada Singapura. Puan Halimah pun saya nampak daripada Singapura SG ya. Alright. Legal document by a saya minta maaf ya kalau slide saya campur Melayu dengan bahasa Inggeris ya. Saya harap semua fahamlah ya. Okay, sebab saya ada yang saya dapat daripada MUIS dan ada beberapa daripada kawan saya ya. Okay, EMP stand for okay. Wasiat ini adalah legal document by a person during lifetime expressing their wishes, okay, as to how a part of their property is to be distributed at death, okay. Alright, can include the name of the executor to manage the asset until it is distributed. Okay, associate Malay professional. Oh, Malay professional di Singapura saya macam cemas pula Alright. Okay, alhamdulillah kita ada Malay professional daripada Singapura. Alhamdulillah, selamat datang. Okay. Tadi pun saya macam tertanya-tanya juga kan, apakah EMP tersebut Alright, tapi tak apalah, terima kasih Puan Shakila. Alright, Shakila betul nama saya. Okey, Shakila. Alright. Okay, wasiat. Bila sebut tentang wasiat ialah hasrat bagaimana harta tersebut dibahagikan selepas kematian dan memasukkan nama sebagai pentadbir ataupun pelaksana untuk menguruskan harta pusaka. Okey. Manage the asset until it is distributed. Yang ini ayat klausa ini sangat penting sebab apa? Inilah yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan apabila berlaku kematian bagi khusus bagi pemilikan tanah atau pemilikan harta bagi tenancy in common. Tenancy in common sangat memerlukan wasiat sebab apa? Nanti saya akan ceritakan kemudian. Okey, di mana dia punya hasrat untuk wasiat ini ada dua lah. Kalau berdasarkan statement ini ada dua, maksudnya ialah hasrat untuk urus pusaka, hasrat untuk pembahagian pusaka, hasrat bahagi pusaka. Satu lagi ialah melantik executor. Okey. Alright, appointment of executor. Okey, appointment of executor. Alright. Executor. Lambat pula saya tulis kan. Okey. Executor. Alright. Ini adalah maksudnya. Tapi bila maksud pembahagian pusaka, hasrat bahagi saya buatlah bahagi. Short. Hasrat bahagi pusaka. Hasrat bahagi pusaka ini ialah dia nak bahagi kepada siapa? Okey, dalam Islam, suka saya ingatkan dalam Islam, wasiat ini sangat terhad fungsinya, iaitu hanya 1/3 daripada jumlah pusaka, dan syarat yang kedua ialah kepada bukan waris berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud Allah telah menetapkan bahagian kepada waris, maka tiada waris kepada tak ada wasiat kepada waris. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyat liwarithin. Okey. Alright. Aku makal. Okey, iaitu Allah telah menetapkan bahagian dan tiada wasiat kepada waris, sebab waris hanya satu kepada bukan waris, iaitu tertakluk kepada 1/3 dan kepada bukan waris. Okey, sebagai contoh, kita ada anak angkat. Anak angkat. Anak angkat itu kita boleh bahagikan harta kita dalam bentuk wasiat dan terhad kepada 1/3 sahaja. 1/3 sahaja. 1/3 sahaja. Itu adalah wasiat. Okey, bagaimana? Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan berkata kepada saya kan, tak bertanyalah. Boleh tak saya nak wasiatkan, saya nak bahagi sama rata harta saya ni kepada anak-anak saya. Sebagai contoh, anak saya ada 2 orang. Anak lelaki, AL, anak lelaki, anak perempuan seorang. Okey. Saya nak bagikan harta saya 1/2, 1/2. Boleh tak? Okey, jawapan dia ialah secara dasarnya, literally-nya tidak boleh. Sebab apa? Ada bahagian pusaka. Sebab anak lelaki akan dapat 2/3, anak perempuan akan dapat 1/3.
Kenapa 1/3? Sebab berdasarkan ayat surah An-Nisa sebentar tadi yang saya tunjukkan, di mana anak perempuan akan dapat 1 bahagian, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Jadi dia nak buat wasiat, saya tak nak ikut faraid, saya nak bahagi mengikut wasiat saya 1/2, 1/2. Okey. Dia boleh dilaksanakan sekiranya anak lelaki ini setuju. Anak kata, tak apalah, saya redha kita bagi secara sama rata. Sebab apa perlu dapat keredaan anak lelaki ni? Sebab anak lelaki ni yang perlu mengorbankan bahagiannya untuk diberikan kepada anak perempuan. Sebab anak perempuan dapat 1/3, jadi anak lelaki itu perlu mengorbankan bahagian dia untuk menjadikan bahagian itu menjadi sama rata. Okey, setakat ni jelas? Okey, jelas Alhamdulillah. Okey. Saya tak dapat tengok di Facebook ni. Biasanya saya kalau rajin saya boleh tengok. Tapi saya cas handphone saya tak nampak lah di Facebook. Okey, dia tengok kat handphone. Alright, seterusnya. Seterusnya kita bicara tentang hibah ataupun Islamic intervivos. Okey. Islamic intervivos ialah salah satu bentuk pemberian. Ya, ada soalan ke? Ada buka mic ni, cemas pula saya. Okey. Kalau boleh saya tak naklah terlalu formal Ini macam kita punya sharing-sharing lah kan, sharing anak beranak kan. Okey, hibah iaitu menggunakan Islamic intervivos, di mana hibah ini adalah satu bentuk pemberian hadiah secara fizikal ataupun secara manfaat. Okey, dalam bentuk fizikal lah. Okey, dalam bentuk cash, harta dan sebagainya, mesti dilakukan semasa hayat. Okey. A contribution to honor someone usually refer to a specific matters. Alright. Itulah maknanya kita bahagikan. Contohnya tuan-tuan dan perempuan, ada kereta yang dah habis bayar, jadi tukar nama kepada nama anak tuan-tuan dan perempuan. Itu boleh dijadikan sebagai hibah. Mesti pemberian itu mesti dilakukan semasa hayat. Institut Rahmah Daing Abdul Kadir, a private education institution. Bagaimana soalan pengurusan harta yang ditinggalkan si mati yang berada di Malaysia? Nanti saya akan jawab. Alright. Soalan bagaimana pengurusan harta yang ditinggalkan si mati yang berada, maksudnya adakah yang saya faham si mati itu ada harta di Malaysia ke macam mana puan? Okey. Macam mana? Saya nak tanya Puan Halimah, adakah harta tersebut berada di Malaysia ataupun si mati yang berada di Malaysia? Okey. Saya tunggu je ya. Saya ulang Puan Halimah Okey, saya nak tanya soalannya bagaimana pengurusan harta yang ditinggalkan oleh si mati yang berada di Malaysia. Oh, si mati Singapura, harta di Melaka. Alright. Okey, baru jelas Alright, sampai ke Melaka harta susah nak beli tanah kat Melaka tu. Okey. Alright. Soalan ni sebenarnya saya nak terangkan daripada hujung Okey. Apakah prosedurnya? Okey. Prosedurnya secara umumnya bila orang di luar negara berada harta di Malaysia, dia kena menggunakan prosedur di Malaysia. Contohnya dia ada tanah kat Melaka tadi, jadi dia perlu menguruskan harta pusaka itu di Malaysia. Dia tak boleh buat tuntutan di Singapura, dia kena buat tuntutan di Malaysia. Di akhir nanti insya-Allah saya akan tunjukkan secara ringkas lah saya tak boleh nak terangkan secara detail, nanti kan sehari pula kursus ni kan. Okey. Alright, mungkin boleh lah kita buat kursus sehari ke kan. Okey, hari Minggu ke kan. Okey. Alright, seterusnya ialah wakaf. Okey. Terima kasih Tuan Puan Halimah InsyaAllah kita dengar sampai kalau boleh tonton sampai habislah Alright. Wakaf. Okey, wakaf ini saya percaya di Singapura juga hebat wakaf. Alhamdulillah. Saya tanya kawan saya yang berada wakaf berkaitan tentang wakaf di Singapura ni sangat aktif alright. Di mana kita berikan harta itu dalam bentuk cash ataupun property untuk tujuan kebajikan, okey, ongoing charity, sedekah yang berpanjangan. Sebagai contoh, sekarang ni dah canggih dah, dulu nak bagi tanah, seketul tanah kita bagi, sukar nak bagi tanah sebab apa, pemilikan tanah pun semakin sukar, jadi telah dapat adanya dalam bentuk cash wakaf. Saya rasa Singapura ada cash wakaf, sebab saya rasa wakaf Singapura sangat hebat. Sama juga seperti di Johor ada cash wakaf, di mana cash wakaf ini kita menyumbang dalam bentuk wang tunai mungkin dalam 10 Sing dolar, kemudian 10 Sing dolar, okey, 10 Sing dolar, kemudian
pengurus wakaf di Singapura ataupun pengurus wakaf lah di Singapura akan istibdalkan RM10 ini sebagai contoh untuk kita beli tanah wakaf ataupun perkuburan ataupun pendidikan ataupun sekolah untuk sekolah agama di Singapura. Alhamdulillah saya tengok di Singapura sangat bagus wakafnya sangat kuat dan uniknya lagi yang terakhir ialah okey, di Singapura ada konsep nuzriyah. Nuzriyah ini ialah nazar, yang saya ingat nazar dia campur dengan wasiat. Jadilah nuzriyah. Okey alright. Maknanya dia buat nazar lah. Okey, di mana apa yang dinazar tu mesti dilaksanakan okey. Apabila kita punya certain condition are met. Sebagai contoh saya ingat kalau sebelum dia mati 3 hari sebelum dia mati kot perlu menyelesaikan nazar. Tapi nazar ni agak berat sebagai contoh dia menazar nak bagikan harta dia selepas orang kata apa dia menazar nak bagi harta dia. Okey, contohnya saya kata saya bernazar nak buat anak saya dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, saya bernazar untuk bagikan dia kereta. Tetapi dia tiba-tiba dia kata tak nak lah. Tak nak buat ataupun dia tidak dapat anak dia berjaya dapat tapi dia tak nak buat, dia akan dikenakan kifarah. Nazar ni jadi berhati-hati tentang nuzriyah ini sebab ada kifarah. Kifarah dia ada tiga jenis iaitu kita kena bayarlah certain amount di mana kita kena bagi beberapa puluh orang miskin makan, membebaskan hamba ataupun berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Okey. Jadi perlu berhati-hati menggunakan instrumen ini, pastikan tuan-tuan dan perempuan dapatkan. Okey. Berdasar sekiranya kami meninggal sebelum anak-anak dewasa, kami akan serahkan semua harta ke rumah anak yatim supaya boleh besarkan anak kami di dalam rumah tersebut. Apa yang saya pegang boleh menggunakan konsep nuzuriyah itu di sana tapi di Malaysia nuzuriyah ini tidak diamalkan sebab di Malaysia dia tidak ada konsep nuzuriyah ini. Alright. Okey, betapa uniknya di Singapura. Ada yang tanya, nuzuriyah Malaysia tak ada Malaysia tak ada nuzuriyah ini. Alright. Sebab di Malaysia kebanyakan menggunakan konsep ni lah, wasiat ataupun hibah dalam pengurusan harta pusaka dan menggunakan beberapa yang lain, contohnya macam amanah, tapi saya tak terangkan lah dalam ini. Okey. Okey, jadi saya ingin terangkan dengan lebih lanjut pula. Okey. Berkaitan tentang joint tenancy ni. Okey. Tadi kita dah terangkan sedikit tentang joint tenancy. If the co-owner together own the whole interest of the property, if one were to buy property under joint tenancy contract, the right of survivorship applies. This means that upon the death of any joint owner, his interest in the property would automatically pass to the surviving joint owner. Macam saya cakap tadi lah, 50% milik suami, 50% milik isteri. Apabila berlaku kematian kepada suami, 50% tersebut akan menjadi milik isteri. Okey. Itu adalah menggunakan konsep joint right of survivorship. Okey. So isteri akan dapat maknanya pemilikan terhadap rumah tersebut akan jadi milik isteri sebanyak 100%. Okey. Mungkin saya tak jelas mungkin saya tanya sikitlah kepada warga Singapura. Bagaimana tentang konsep pembayaran joint tenancy ni? Bagaimana konsep joint tenancy ini dibayar? Rumah tersebut dibayar. Adakah 50-50 ataupun suami juga yang bayar? Okay, apa yang saya faham, dia berdasarkan perbincangan dalam keluarga tu lah. Kalau suami nak bayar, suami bayarlah. Tetapi pastikan saya menggalakkan, bukan pertama bayar dulu. Okay, alright. Pertama bayar. Okay. Jadi saya menggalakkan tuan-tuan dan perempuan semua untuk ambil insurans juga Contohnya apabila suami meninggal dunia, 50% ini tidak lagi ditanggung oleh isteri. Isteri hanya membayar 50% sahaja. Okey. Tak silap saya ada insurans ni Kalau di Malaysia dipanggil MRTA ataupun MRTT MRTA ataupun MRTT di Malaysia. Tapi Singapura saya tak ingat istilah dia apa yang digunakan. Tapi ada boleh dapat pastikan tuan-tuan dan perempuan semua ada insurans supaya apabila berlakunya kematian, isteri tidak lagi menanggung 50% ini kerana isteri hanya menanggung 50% yang milik dia sahaja. Okey? Baik, tuan-tuan dan perempuan.
Okey, ini berkaitan tentang joint tenancy. Alright. Okey, kejap ya. Slide tak bergerak pula. Okey. Alright, ini adalah proses penyelesaian berkaitan tentang joint tenancy. Ini agak berkaitan tentang prosedur ya. Mungkin saya ada tersilap ataupun istilah yang tersilap, saya minta maaf. Yang ni saya dapat daripada Singapore Advisory Law, tak silap saya. Penasihat undang-undang di Singapura lah. Okey, boleh tengok kat laman sawangnya. Okey. Sekejap. Alright. Proses penyelesaian pembahagian joint tenancy ni. Alright. Okey. Berbanding dengan tenancy in common, joint tenancy ini menggunakan konsep right of survivorship. Okey. Alright. Pemilik yang masih hidup perlu menyerahkan notice of death kepada Singapore SLA. Okey. Untuk menyerahkan notice of death ini kepada SLA. Di mana apabila berlaku kematian kena menyerahkan notice of death ni kepada SLA ya. Bagaimana cara dia? Alright. Ini saya dapat juga daripada laman sawang ni. Memaklumkan kepada HBD untuk menyediakan notice of death dan memaklumkan pemilik bersama yang masih hidup untuk menandatangani dokumen di cawangan HBD yang menguruskan flat. Okey, di sini tuan-tuan akan dikenakan bayaran pendaftaran dan bayaran pengangkutan. Yang ni boleh tengok tapi dia tidak menyatakan berapa dolar yang perlu dibayar. Tapi dia ada nyatakan dokumen apa yang diperlukan untuk tujuan penyelesaian ataupun untuk tukar nama kepada pemilik penuh, iaitu perlu dapatkan IC pemilik, death certificate. Okey, death certificate ni boleh dapat secara online, ada di dalam tu. Okey, dan estate duty dan sebagainya lah. Okey. Sekiranya sebab saya dipercaya estate duty ni telah dihapuskan selepas 15 Februari estate duty dah tak ada tapi kalau sekiranya dia meninggal tahun 2007 dia kena membuat estate duty. Di Malaysia juga tidak ada dah estate duty ni. Di Malaysia tak silap saya awal lagi tahun 90-an dia dah hapuskan estate duty ni dan salinan penyewaan. Ataupun kaedah yang kedua, ini kaedah pertama kita menggunakan HBD kita memaklumkan kepada HBD. Okey, kemudian atau yang kedua kita terus submit kepada SLA, Singapore Land Authority. Notice of death ni sangat penting notice kematian dokumen yang diperlukan agak banyak. Kita ada notice of death, lodgement form, saya tak tahu apa benda. Dokumen menunjukkan kematian pemilik bersama, certificate of title dan production form. Ini antara dokumen yang diperlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, mungkin tuan-tuan akan memilih kaedah yang pertama lah. Saya percaya kaedah yang pertama ni sebab dia lebih mudah sebab HBD yang akan yang menguruskan pemilikan. Okey, setakat ni jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Faham Doktor, jelas. Okey, seorang je ke yang faham ni? Ke laju sangat ni? Alright, jelas. Alright, alhamdulillah. Okey, ini berkaitan tentang notice of death. Okey, untuk penyelesaian bagi joint tenancy. Joint tenancy and common lain pula ya. Ini bentuk penyelesaian untuk joint tenancy. Alright. Alright, kemudian CPF. Tadi kita dah cerita tentang joint tenancy. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan mesti ada CPF. Okey, wajib ada CPF. Alright. Ada CPF. Alright, knowledge baru. Terima kasih. Alright. CPF, okey. Central Provident Fund. Okey, akan dibahagikan kepada penama yang dibuat in line with nomination they made during their lifetime. Maknanya duit dalam CPF ini akan dibahagikan kepada penama, okey, yang telah dibuat semasa hayatnya. Okey. Boleh memohon menggunakan SingPass kat sini boleh mohon untuk membuat penamaan ni ataupun tuntutan. Okey. Alright, suka saya ingatkan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan, alamak tak ada penama lah. Cemas. Okey. Apabila berlaku bila tiada penama yang sah valid nomination, wang CPF akan disalurkan kepada Public Trustee Office. Okey. Saya tak ingat amanah raya lah, pejabat amanah raya lah kalau bahasa Melayunya, tapi bahasa Inggerisnya Public Trustee Office. Tuan-tuan dan perempuan semua tahu tak ni kat mana Public Trustee Office ni? Okey.
Ada tak yang tahu kat mana kalau di Singapura ni? Kalau kat Johor ni adalah kat Johor. Tapi itu urusan di Malaysia lah kan. Kat mana? Alright. Alright. Okay. Alright. Kalau tak ada penama, wang tersebut akan disalurkan, dan jika penama bawah 18 tahun, okey, biasalah kan. Isteri akan letak penama suami. Okey, suami akan letak nama isteri. Isteri dia tak akan letak nama suami Saya pun tak tahu kenapa Mengapa Kalau di Singapura macam tu juga ke berlaku? Kalau kat Malaysia dia berlaku macam tu. Suami akan letak nama isteri sebagai penama, isteri dia akan letak nama anak-anak. Betul tak? Betul tak? Tak ada. Betul Puan Halimah ni macam setuju betul lah ni. Okey Jadi betul okey. Alright, jika penama bawah 18 tahun turut akan dipindahkan, disalurkan kepada Public Trustee Office. Jadi kalau kita nak keluarkan, asalnya mudah untuk kita keluarkan menggunakan konsep penamaan, jadi susah apabila kita duit tu perlu disalurkan kepada Public Trustee Office sebab kena melalui prosedur di Public Trustee Office. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menggalakkanlah, bukan saya mewajibkan, kalau bolehlah letaklah penama sebagai penama di dalam CPF tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Okey. CPF tanpa penama. Okey. CPF tanpa penama perlu membuat permohonan di Public Trustee Office. Tak silap saya online juga. Dokumen yang diperlukan, Faraid Certificate. Kat celah mana pula nak dapat Faraid Certificate ni? Tadi sekira penama dibuat penama dalam CPF, penama tersebut jadi milik mutlak kalau kita ada penama. Tapi kalau tak ada penama, dia akan jadi dibagi kod Faraid. Jadi bagi orang Islam di Singapura perlu mendapatkan Faraid Certificate. Tak silap saya boleh dapatkan dengan harga $34. Okey, $34 di Mahkamah Syariah. Memang dia ada nyatakan Mahkamah Syariah memang dia ada nyatakan bahawa nak dapatkan sijil Faraid ini nilainya lebih kurang dalam $34. Kalau di Malaysia saya tak pastilah. Ada kata sampai 5,000 Right. Sijil kematian si mati, okey, IC, kad pengenalan, buku akaun bank dan sijil pewarisan. Okey, inilah sijil pewarisan Okey. Tersilap saya Okey. Buku akaun, okey. Buku akaun ni supaya dia nak pindahkan kepada waris-waris tadi. Buku akaun. Alright. Itu adalah CPF tanpa penama. Pastikan tuan-tuan dan perempuan khususnya warga Singapura untuk letak penama. Dan untuk orang Malaysia juga dalam EPF tuan-tuan dan perempuan semua perlu letak penama. Supaya penama itu keluarkan duit bahagi kod Faraid ataupun penama tersebut bertanggungjawab untuk guna duit tersebut untuk uruskan pusaka, sebab menguruskan pusaka ini semua memerlukan ongkos. Yalah kita nak travel ke sana, kita nak dapatkan dokumen ini. Dapat pula kan ada harta kat Kelantan, kena buat carian kat Kelantan. Okey, sebagai contohlah. Nak ke Kelantan dah sehari dah. Okey. Itu tentang CPF tanpa penama. Sama juga same goes to insurance. Ini adalah fee fee. Dia akan tolak daripada kita punya CPF account jika tak ada penama. Berapa persen ni? 2.4%. Okey. Sebagai contohlah, tuan-tuan dan perempuan dalam CPF ada $100. $100,000. Okey, berapa kos dia? Cara pengiraan dia, okey. Cara pengiraan dia macam ni bayangkan tuan-tuan dan perempuan ini saya masuk kira-kira sikit Boleh Boleh ke? Alamak, tak boleh pula jumpa ni. Okey. Alright. Boleh. Konsep yang hampir sama juga yang ditunjukkan bagi untuk di Malaysia bagaimana pengiraan untuk cas untuk berlakunya kematian ni. Okey, bayangkan tuan-tuan dan perempuan ada $100,000 $100,000 Okey, dolar lah kan. Okey. Alright, ada satu garis ke dua garis? Saya tak tahu garis lah. Okey. Alright, ada satu garis. Alamak, silap. Satu garis. Okey, silap. Kena letak
satu garis. Ni mana pula ni alamak, sekali lagi Okay. Saya tak berapa familiar sangat dengan ni. Alright, sekali lagi saya buat pengiraan dia. Okey. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ada 100,000 Sing dollar. Okey. Sing dollar. Alright. Berapakah fee yang akan diambil oleh Public Trustee Office untuk daripada 100,000 ini? Okey. Just 2.4%. Okey. Kena darab dengan 1,000. Okey, lebih kurang dalam 2.4%. Darab dengan 1,000 lebih berapa? 2.4% darab dengan 1,000 lebih kurang $24. Okey. $24. Okey. Kemudian tolak 1,000 kat sini. Okey. Ini cara pengiraan dia 99,000. Okey. Okey, kemudian 9,000 pula, ada 9,000. Okey, 9,000 ini didarabkan dengan $9,000 didarabkan dengan 1.2%. 1.5 silap. Ini cara pengiraan dia 9,000 darab dengan 1.5% akan dapat 135, sorry. 135. Betul, tolak dekat sini pula 9,000. Kita masih ada balance 90,000 lagi. Okey. 90,000 ini terus darab sebab ada dia next $240,000. Maknanya 90,000 ni dah termasuk dalam sinilah. Okey, 90,000. Okey, dia akan didarabkan dengan 0.75%. Berapa tu? Okey, 90,000 darab dengan 0.75%. Lebih kurang dalam $675. Alright. Berapakah kosnya? Kat sini kena kira lah. 24 campur 135 tambah dengan 675. Jadi dia akan tolak lebih kurang daripada akaun anda, CPF anda itu jika tidak bernama ialah sebanyak $2,024. $24. Okey. Jelas tak kira dia? Nanti boleh tengok rakaman lah bagaimana pengiraan dia. Okey. Baik, jelas bagaimana saya tunjukkan pengiraan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ini tidak membuat penamaan bagi akaun CPF tuan-tuan dan puan-puan, dan apabila masuk kepada public trustee inilah yang perlu ditolakkan daripada CPF anda. Sekiranya ada 1 juta kan dolar, lagi tinggilah maknanya Alright. Okay, jelas supaya saya harap anda semua boleh dapat tangkap lah mungkin laju sikit lah. Okay. Okay, alright. Sekarang ni kita bagi pula, tadi kita dah terangkan tentang CPF. Okay, kita dah join tenancy, tapi insurans life insurance ni saya tinggalkan lah sebab sama juga konsep dengan CPF tadi. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan letak penama bila dapat penama terus submit dekat life insurance yang anda namakan, yang anda buat lah. Okey, kita pergi ke pembahagian harta yang termasuk dalam faraid. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan ni ada wang simpanan di bank. Okey, ada wang simpanan, ada kenderaan. Okey, ini adalah bidang kuasanya. Tadi joint tenancy. Sekarang ni joint tenancy and common inilah akan termasuk dalam salah satu yang ini. Tenancy in common tu perlu sama ada public trustee office ataupun di mahkamah ataupun court lah, high court. Okey. Okey. Baik. Right. Kita pergi yang seterusnya ialah okey. Kalau kita public trustee office, okey. Public trustee office ni inilah jumlah harta kurang daripada 50,000. Okey. Jumlah harta yang kurang daripada 50,000 sebagai contoh simpanan di bank, institusi kewangan di Singapura, saham, okey, kenderaan yang dah habis bayar, tunggakan gaji, safe box, deposit box, okey, pampasan simati yang dibayar oleh kerajaan, wang simati daripada workforce income supplement scheme. Okey, ini yang diperlukan untuk yang inilah harta yang termasuk dalam bidang kuasa Public Trustee Office. Okey. Bila sebut tentang Public Trustee Office,
ingat jika tuan-tuan dan perempuan mungkin waris tuan-tuan dan perempuan tadi dah selesaikan lah joint tenancy CPF tu, tapi masih ada wang simpanan di bank, kenderaan yang masih nama si mati, jadi perlulah pergi ke Public Trustee Office, pastikan nilainya kurang daripada $50,000 yang perlu diselesaikan oleh waris-waris. Okey, ini adalah bidang kuasanya. Permohonan dibuat secara dalam talian, okey, boleh isi di laman sesuatu yang saya lampirkan, dan inilah dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, inilah dokumen-dokumen yang diperlukan. Siapa yang perlu sediakan ini, tuan-tuan dan perempuan? Waris tuan-tuan dan perempuan lah yang perlu sediakan dokumen ini. Perlu menyediakanlah kalau sijil kematian, okey, sijil perkahwinan, satu lagi, sijil penceraian sekiranya berlaku penceraian. Alright. Jelas ya setakat ini? Mesti tuan-tuan dah terfikir kan, oh lama siapa yang nak buat ni, waris-waris siapa yang tahu kan? Bukannya, yalah kita menghadapi kematian ni bukan selalu kan? Mungkin semua hidup kita akan menguruskan 2-3 kali je lah. Kematian suami, kematian ataupun kematian isteri, ibu ataupun ayah kita, mungkin anak kita ya, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan nak tahu, kalau yang tahu ni tak apalah, datang tahu. Okey, bagaimana waris tuan-tuan dan perempuan nanti? Mereka lah yang akan menguruskan harta pusaka ini. Baik. Okey, terima kasih Puan Aida ya. Oh, ada soalan lagi? Ada soalan? Okey, ini berkaitan tentang public trustee. Seterusnya, okey, kita pergi yang seterusnya ialah fee. Fee. Alright, berapakah fee-nya? Ialah yang inilah fee dia. Saya ambil directly daripada public trustee ni. Fee dia ialah yang ini. Jumlah simpanan, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, jumlah simpanan ialah sebanyak $50,000. Jumlah yang perlu dibayar dan ditolak daripada jumlah pusaka ialah sebanyak $1,522.50. Bagaimana cara nak kira dia? Sama juga seperti yang ditunjukkan dalam fee yang tadi tu. Maknanya $50,000. Okey. $50,000. Silap, banyak sangat pula ni kan. $50,000, sorry. $50,000. Okey. Tolak dengan $50,000, tolak dengan $5,000 dulu. Lepas tu darablah dengan 6.5%. Okey, akan dapatlah nanti sekiranya jumlah yang maksimum ini sekiranya maksimum yang perlu tuan-tuan dan perempuan waris tuan-tuan bayar, bukan tuan-tuan waris tuan-tuan, tapi yang ditolak daripada jumlah pusaka sekiranya anda berurusan dengan public trustee ialah sebanyak $1,522.50. Okey. Alright, jelas? Okey. Saya laju sikitlah sebab saya pun ada mesyuarat kejap lagi ni. Saya pula kena mempengurusikan mesyuarat. Okey. Sekarang ni sama juga seperti di Malaysia. Okey, dia perlu mendapatkan grant of probate sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ini mempunyai wasiat. Sama seperti tadi. Okey, macam yang kita bincangkan dalam slide sebelum ni, apabila anda melantik seseorang menjadi executor, okey, melalui wasiat, anda akan perlu mendapatkan grant of probate. Okey, grant of probate. Ini khususnya bagi yang pemilikan yang berbentuk tenancy in common. Tuan-tuan dan perempuan dah boleh check lah balik. Okey. Permohonan ialah merupakan individu yang dinamakan di dalam wasiat, executor. Macam ni executor ni. Okey. Alright. Okey, yang dinamakan di dalam wasiat. Tempoh permohonan mestilah kurang daripada 6 bulan. Sekiranya lebih daripada 6 bulan perlu membuat surat surat justifikasi. Ini ada dalam laman web Singapore punya advisory law. Okey, permohonan mesti melalui e-litigation, kena isi borang yang ini. Okey. Alright. Berapakah fee dia? Saya ada lampirkan berapa fee dia ada dekat sini, dan perlu mendapatkan sebab tuan-tuan dan perempuan tidak boleh isi directly benda ni tak boleh isi directly yang ini. Tuan-tuan perlu isi melalui peguam sahaja yang boleh untuk mengisi e-litigation ini. Perlu dapatkan lawyer probate lawyer yang berada di Singapura. Saya boleh tengok di laman di website okey. Jadi tempoh inilah proses dia. Okey, perlu isi e-litigation, kena sediakan dokumen apa-apa benda semua. Okey, dan perlu dapatkan perkhidmatan lawyer lah, lagi mudah. Okey. Anda tuan-tuan dan perempuan tak boleh buat sendiri
Tempoh penyelesaian ialah anda 2 ke 3 bulan. Cepat juga berbanding di Malaysia setahun ke 2 tahun kalau untuk mendapatkan grant of probate ni. Okey. Kemudian mahkamah yang terlibat ialah ini pun dah mahkamah dah. Kita pun bukannya tahu bidang kuasa kan. Okey, kita ada family court untuk 5 juta ke bawah dan family division of high court atas 5 juta dolar ke atas. Okey, pembahagian mengikut adalah pengikut wasiat ataupun faraid. Okey. Okey, bagi orang Islam ikut faraid lah berdasarkan AMLA tadi, section 111 dalam kurungan 11 dalam kurungan 1. Okey, ini untuk mendapatkan grant of probate. Okey, seterusnya. Okey, berapa okey. Berapakah jangkaan kos? Yang ni anda boleh tengok kos-kos untuk mendapatkan probate Okey. Yang ni untuk e-litigation tadi untuk dapatkan probate. Okey, ini yang perlu anda tanggung. Saman, statement, schedule of asset. Okey, ini antara yang diperlukan, yang perlu ditanggung oleh waris ataupun waris tuan-tuan dan puan-puan. If you choose to engage a probate lawyer, okey, kat sini saya katakan apabila kita ambil probate lawyer, legal fee akan dikira apabila memulainya permohonan. The amount of legal fee chargeable will depend on lawyer hourly rate and how much is spent working in your matter. Okey, tidak dinyatakan berapa. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan ni semua ada peguam, boleh nyatakanlah berapa jangkaan. Okey. Seterusnya, dah nak habis dah ni lama pula ni. Sejam setengah dah. Okey. Seterusnya. Alright, seterusnya. Yang ni fix jumlah aset yang dikira bawah 3 juta, fee dia di antara 2,000 hingga 2,500. Kalau tidak ada pertikaian lah. Okey, kalau aset atas 3 juta, 2,000 hingga ke 500. Ini tidak ada berlakunya pertikaian. Sekiranya berlaku pertikaian, boleh mencecah sehingga 3,000 ataupun 6,500 sekiranya menggunakan LOA. Okey. Saya akan terangkan LOA itu apa? Letter of Administration. Baik. Okey. Letter of Administration berbeza dengan grant of probate tadi. Tadi kita dah dengar grant of probate, sama juga di Malaysia grant of probate, dan sama juga letter of administration di Singapura. Okey, apabila berlaku kematian tanpa wasiat, okey, undang-undang yang diguna pakai ialah undang-undang Islam lah untuk tujuan pengagihan. Pelantikan pentadbir bolehlah dalam kalangan pasangan, anak-anak, ibu bapa dan adik-beradik. Okey, letter of administration. Bezanya letter of administration ini ialah yang pertama ialah dia tidak ada wasiat yang untuk melantik executor tadi. Jadi dalam kalangan warislah yang akan melantik jadi administrator. Jadi fee dia agak mahal, dia sesuai harga dia tadi, fee dia agak mahal sebab dia tidak ada pentadbir ataupun executor. Alright. Okey. Seterusnya, okey. Permohonan, okey. Pemohon mestilah beneficiary yang layak. Okey, macam kita tadi bincang, waris faraid lah. Isteri biasa isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Permohonan perlu dibuat permohonan dalam tempoh 6 bulan. Okey. Permohonan melalui e-litigation. Okey. Silap ini bukan tiada peguam Sama juga dalam kes grant of probate tadi. Perlu adakan perlu isi e-litigation kalau kerana melantik probate lawyer Tempoh masa ialah 2 hingga 3 bulan juga untuk penyelesaian. Mahkamah sama juga, kurang 5 juta family court, lebih 5 juta family division of high court. Okey. Ini adalah permohonan LA. Tadi kita menceritakan tentang grant of probate Okey. Grant of probate, saya ulang sekali lagi ada wasiat. LA ialah tidak mempunyai wasiat. Okey, sama yang ni je silap Yang ni sama juga yang seperti LA grant of probate tadi. Silap sikit dalam slide saya. Okey, berapakah jangkaan kos? Okey, sama juga dengan yang tadi ni. Okey.
Inilah kos-kos dia dan kos peguam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, semua itu adalah ditanggung oleh waris-waris daripada harta pusaka tersebut. Jadi okey. Ini for LA application. Okey. Ini adalah yang akan dikenakan tambahan daripada lawyer, okey, ataupun peguam. Okey, akan dikenakan $500 dan $4,000. Okey. Untuk tujuan request for dispensation of guarantor dengan payment of deputies as required by the court. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan tidak ada wasiat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memudahkan waris-waris untuk menguruskan harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan perlulah buat wasiat. Unless kalau puan-puan khususnya yang pegang title tenancy in common. Kalau joint tenancy tadi tu tak susah sangatlah sebab kita terus direct kepada HBD ataupun SLA. Tapi kalau tenancy in common kena mendapatkan grant of probate ataupun letter of administration. Okey, setakat ni jelas? Sama pula saya terbebel. Okey, apa yang kesannya jika tiada wasiat? Jadi bila tak ada wasiat, tuan-tuan dan puan-puan semua perlu mendapatkan permohonan LA. LA, letter of administration. Sekiranya wasiat, tuan-tuan dan puan-puan boleh memohon untuk mendapatkan grant of probate. Bezanya ialah dari segi kos. Kalau grant of probate, antara bezanya ialah kos. Okey, yang first, kosnya agak lebih rendah. Okey. Bezanya adalah kos. Ya, betul. Bezanya adalah kos dan kemudahan lah. Kalau saya tak pasti kalau di Singapura macam mana, tapi kalau di Malaysia kalau tidak ada wasiat, kalau harta atas 2 juta perlu dapatkan LA, dia perlu ada 2 guarantor. 2 guarantor di mana guarantor itu perlu mempunyai harta yang sama nilai dengan si mati. Contohnya si mati itu ada 10 juta, dia ada guarantor yang seramai 2 orang untuk menjadi guarantor kepada harta tersebut, iaitu seramai 2 orang. Jadi sekiranya tuan-tuan semua ada memilih tenancy in common, saya memohon tuan-tuan semua untuk buat wasiat supaya dapat memudahkan waris-waris untuk menguruskan harta pusaka dan mengurangkan kos. Kos ni memang tak dapat elak untuk menguruskan harta pusaka ni. Sebab kos mungkin waris perlu membuat status semakan, waris kena begini. Okey, tiba-tiba saya nak lantik, saya tak boleh buat lah, saya nak lantik runner. Okey, saya tak pastilah istilah di Singapura apa kan, tapi runner. Jadi dia ni lah minta tolong pergi ke pejabat, tolong beli, ambil ke ni. Itu semua memerlukan kos yang perlu ditanggung oleh waris-waris. Waris-waris kena tahu kos-kos ini yang mungkinlah kita yes, kiranya kita perlu ada tunai untuk uruskan ni. Ya, betul tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin Puan Halimah, okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan kata, okey, tak apalah, kita boleh guna duit daripada CPF. Okey, suka saya ingatkan CPF ialah pemilik mutlak penama. Milik mutlak penama. Kalau penama tu isteri willing tak nak guna duit itu untuk menguruskan pusaka? Adakah isteri willing ataupun sanggup untuk menguruskan pusaka menggunakan duit CPF yang dia dapat secara mutlak? Kita pun tak tahu di masa akan datang dia dah dapat duit, dia dah dapat dia dah dapat rumah di tenancy in common. Adakah harta-harta yang lain dalam simpanan tersebut? Okey. Alright. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak jadi okey. Ada satu soalan lain. Kalau ada ambil kuasa atas tanah si mati, nak pindahkan ke waris yang lain, kena pakai khidmat peguam ke? Saya kena tahu kes ni di mana di Malaysia ke di Singapura. Okey, kalau di Malaysia, kalau dah ambil kuasa, saya tak faham kalau dah ambil kuasa tu atau apa. Tapi boleh mungkin Puan Hayati detailkan lagi lah sedikit soalan Okey. Maksudnya doktor, kita yang ada harta ni perlu juga memastikan waris kita ada cukup duit untuk tanggung kos tukar nama dan pemilikan. Ya, betul. Pastikan waris kita cukup duit. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua waris kita kadang-kadang pun mengharapkan duit kita juga kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni lah yang masih hidup ni lah yang membuat simpanan. Mungkin kena simpan bawah bantal ke kan, duit cash kan. Ataupun bagaimana, insya-Allah saya akan terangkan bagaimana untuk menyediakan cash. Alright. Okey, yang soalan daripada Puan Nur Hayati ni saya perlu minta detail apa kalau dah ambil kuasa ke atas tanah si mati ni, saya tak faham apa maksud dia.
Mungkin Puan, okey. Saya dah ambil kuasa ke atas ni. Ibu saya dah meninggal dunia, saya nak naikkan nama adik-beradik yang lain. Maknanya Puan Nur Hayati dah ada surat kuasa daripada unit pesaka kecil ke? Ataupun dia dah tukar milik secara harta. Okey. Ya, ada mahkamah tinggi. Oh, mahal tanah ni daripada mahkamah tinggi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan nama adik-beradik yang lain ini. Oh, tak lebih 2 juta lah mahkamah tinggi sebab lebih daripada 2 juta. Jadi tuan-tuan Puan Nur Hayati boleh pergi ke unit ke pejabat tanah untuk tukar nama. Okey. Okey, untuk menyediakan tunai bagi menanggung kos tukar milik pemilikan ini adalah tanggungjawab kita sebagai pemilik sebagai yang masih hidup. Kalau tanya saya indirectly, ialah tanggungjawab kita lah yang masih hidup. Kita perlu ada simpanan. Okey. Alright. Kita ada supaya bukan simpanan lah. Kita ada sebenarnya kita memerlukan orang kata apa? Simpanan lah ataupun cash money. Sama ada di Malaysia ataupun di Singapura mesti ada cash money untuk uruskan pusaka ni. Cash money mungkin simpan bawah bantal ke kan, dalam tanah ke dan sebagainya, ataupun ada konsep yang lain. InsyaAllah bukan akan diterangkan lah lepas ni oleh presenter yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh mendapatkan Muslim lawyer, Muslim law lawyer. Okey, ada di boleh tengok dalam slide saya ni, boleh copy lah, ada untuk undang-undang peguam untuk kes-kes orang Islam. Satu saya ingat Haziq Ika nama dia, dengan pasangan bukan pasangan dia, dengan rakan partner dia. Saya tak ingat nama partner dia. Itu antara yang saya rasa yang agak mudah lah kot. Okey, saya baca dia punya profile dia, Haziq Ika nama dia. Dia ada company, saya tak ingat nama company dia. Ada 3 orang lawyer kat situ. Alright. Jadi, apakah solusinya? Kita tadi dah bincang saya dah terangkan sedikit banyak tuan-tuan dan puan-puan tentang pengurusan harta di Singapura. Okey. Apakah solusinya? Bagaimanakah solusinya? Jadi kita perlukan perancangan harta yang holistik. Holistik. Maknanya lebih menyeluruh. Kita kena ambil tahu, kena ambil cakna. Perlu sampaikan kepada waris-waris tuan-tuan dan puan-puan. Sebab inilah yang proses yang akan dilalui oleh pasangan ataupun anak tuan-tuan. Okey. Khidmat Peguam ada saudari Faris Zahira dah share khidmat peguam di Singapura. Semua itu memerlukan kos Okey, jadi saya suka menggunakan istilah dana pantas. Okey, dana pantas inilah yang untuk digunakan untuk membantu waris-waris. Dana pantas. Bagaimana dana pantas ni? Jadi kita perlukan ada cash. Cash paling kurang mesti kena ada, saya galakkan kena ada $25,000 supaya waris-waris boleh menggunakan $25,000 inilah untuk bayar fee dah upah rana kan, ambil dokumen upah rana, alamak upah rana dia ambil $100. Bolehlah guna duit yang pantas inilah untuk membantu waris tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana untuk mencari dana pantas tersebut saya serahkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nanti mungkin insya-Allah pembentang ataupun selepas ini akan diterangkan bagaimana untuk mendapatkan dana pantas tersebut. Baik. Jadi pendek je solusinya Okey. Okey, alright. Okey, terima kasih saya ucapkan. Alright, balik kepada saya nak share sikit ada yang tanya kes di Malaysia ada banyak juga kes di Malaysia. Jadi kalau asasnya di Malaysia ini kalau bahagian tentang harta pusaka ni ada beberapa bidang kuasa lah seperti Amanah Raya Berhad, unit pusaka kecil dan mahkamah tinggi dan mempunyai bidang kuasa yang berbeza-beza. Okey. Baik, jadi terima kasih saya ucapkan. Ini boleh menghubungi saya. Email saya ni muhammadkhairi@utm.my ataupun email peribadi saya khairi@aljoni@gmail. Facebook saya boleh add kalau nak add lah. Muhammad Khairi Kamarudin nama saya. IG pun nama saya, YouTube pun nama saya. Okey, di mana YouTube ini saya ada sharekan lah tentang pengiraan faraid tapi tak banyak lah. Banyak cerita tentang research dan sebagainya ada di YouTube saya. Jadi saya akhiri kita punya pertemuan ini, sesi ini. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanyalah InsyaAllah kalau saya tahu saya akan jawab insyaAllah.
Jadi saya serahkan balik kepada saudari moderator kita Puan Adib. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Khairi di atas perkongsian yang begitu fakta yang begitu kadang-kadang kita rasa macam ada yang macam ni, ada yang macam ni. Sebab Dr. Khairi dan sahabat-sahabat semua, sama ada di ruangan Zoom ataupun di Facebook ataupun di YouTube, pengalaman saya sendiri bila bercakap tentang faraid, itu jelah satu-satunya kita kat Johor kan kita ada sekolah agama kan, jadi itulah satu-satunya subjek yang saya tak dapat mumtaz lah. Sebab saya rasa faraid matematik, sebab matematik pun saya fail. Okey, tapi dengan penerangan Dr. Khairi, sekurang-kurangnya kita tahu perkara-perkara yang penting. Siapakah yang, contohnya siapakah yang boleh menerima faraid, apakah konsepnya. Okey, dan kita buka kepada soalan sama ada daripada saudara kita di Singapura ataupun di Malaysia. Saya difahamkan daripada Malaysia kita ada juga wakil-wakil daripada jabatan ya, iaitu daripada EdTech, daripada JKM dan juga daripada Sukarelawan Negeri Johor, juga sahabat-sahabat yang bersendirian lah. Okey, sekiranya ada soalan kita boleh ajukan terus kepada Dr. Khairi. Ataupun saya boleh ajukan ada beberapa soalan yang di messenger secara personal kepada saya, iaitu adakah mereka yang soalan dia Dr. K, bagi mereka yang meletakkan nama di EPF sebagai penama, maksudnya mereka masih perlu untuk membahagikan harta tersebut secara faraid. Betul ke? Okey, Dr. K, itu soalan dia. Alright, soalan yang pertama ni sangat bagus ya, EPF ataupun KWSP lah. Saya anggap ni kes di Malaysia Saya anggap kes di Malaysia. Okey, untuk kes di Malaysia, EPF ataupun KWSP, tuan-tuan dan puan-puan semua, waris yang dinamakan di dalam KWSP itu perlu mengeluarkan duit tuan-tuan, simpanan tuan-tuan itu di KWSP. Cash tu akan keluar. Maknanya itu adalah contoh dana pantas contoh dana pantas boleh keluar tanpa melalui kalau di Malaysia tanpa melalui surat perintah pembahagian ataupun grant of probate ataupun letter of administration, boleh keluar direct tanpa melalui proses pusaka. Dia dah keluar direct dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang mereka kata oh dah dapat dia terus bagi faraid. Silap ya, sebenarnya konsep itu saya kena perbetulkanlah Sebenarnya bukan terus bagi faraid ya tuan-tuan dan puan-puan. Duit tersebut itulah digunakan untuk menguruskan harta pusaka juga. Okey, dalam konsep yang semasa ini, duit KWSP itu juga perlu bayar hutangnya, hutang PT-PTN, hutang rumah, hutang kereta, hutang dan sebagainya. Bukan terus bagi faraid, hutang-hutang semua fidyah. Kalau zakat kena bayar juga menggunakan duit KWSP tersebut. Kemudian dah tolak tu barulah dapat bagi secara faraid kepada waris-waris yang lain. Mungkin juga nak guna duit itu untuk menguruskan harta pusaka. Tak kira sama ada di Malaysia ataupun di Singapura, sama. Tetap memerlukan duit. Kalau kita nak upah orang, contohnya nak upah saya kan. Saya nak upah saya uruskan pusaka, perlu kan duit bayar kepada saya kan. Yelah nak isi minyak, mana ada isi minyak kan. Saya ni nak buat menguruskan pusaka, pergi ke stesen minyak, saya nak menguruskan pusaka free, tak ada. Kena isi minyak juga. Kalau macam contoh nak pergi ke unit pusaka kecil, kena bayar 0.5%. Tanah daripada nilai, contohnya harga tanah tu 2 juta, kena bayar 0.5%. 0.5% berapa 2,000 lah lebih kurang. 2,000 kena bayar. Siapa yang nak bayar? Itulah gunanya dana pantas yang digunakan dalam KWSP. Dia berbeza dengan CPF di Singapura sebab CPF penama sebagai pemilih mutlak. Dia tidak bertanggungjawab dan tidak wajib menggunakan wang tersebut. Kita cerita hukum tidak wajib menggunakan wang tersebut untuk uruskan pusaka di sana. Berbeza di Malaysia. Malaysia faraid itu digunakan, EPF digunakan untuk uruskan pusaka boleh, tetapi di Singapura tidak wajib, bukan tidak wajib sebab dia dah jadi milik penama. Kalau isterilah yang menjadi pemilik mutlak. Bila jadi pemilik mutlak bergantung terhadap kebenaran isteri sama ada nak menggunakan wang tersebut ataupun tidak. Jadi kita perlulah khususnya di Singapura, saya kalau boleh biarlah kita ada dana pantas. Dana pantas itu akan diterangkanlah nanti
Macam mana nak menyediakan darah pantas tersebut. Okey, wallahu alam. Okey, terima Harap kasih. jawab Menjawab insya-Allah. Saya harap saudara yang bertanya pun jelaslah dengan apakah maksud penama di EPF itu sendiri. Sebab saya yakin masih ramai yang keliru mengatakan letaklah penama, maksimum saya tak ada EPF jadi saya tak clear. Mungkin ada 4 orang penama jadi dia ingat dia adalah penerima mutlak. Seperti CPF di Singapura lah, padahal mereka hanyalah pemegang amanah. Jadi perkara ini perlu saudara-saudari jelas dan faham nama kita diletakkan itu sebagai apa. Okey, Dr. K masih ada masa ke untuk saya Boleh. soalan? Okey, soalan yang kedua Dr. K, kalau kita lihat kebelakangan ini konsep hibah dah banyak dah. Kan, dan ada juga di kalangan yang tidak jelas bahawa hibah ni sebenarnya dia ada dua, hibah mutlak dan hibah bersyarat. Jadi pandangan Dr. K sendiri, adakah perlu hibah ni, terutama hibah bersyarat ni digunakan, ni kalau kita boleh juga mungkin gunakan dana pantas tu tadilah kan, adakah dia menjadi satu keperluan sekarang ataupun mereka pun tak faham, katalah adalah contohnya lah berunding takaful datang, kita kena beli hibah. Kita kena beli hibah nanti gini, so kita pun tak tahu apa-apa, kita pun beli. Adakah Dr. K rasa ini merupakan satu keperluan ataupun sebagai masyarakat kita perlu faham dulu apakah fungsi, apakah kegunaan dan apakah keperluan kita? Silakan Dr. K. Okey, satu soalan yang baik saya minta saya ingat nak share screen lah kejap. Kalau boleh saya nak melukis lah, boleh kalau saya nak melukis. Silakan. Okey. Alright. Okey saya anggap ni nampak Okey. Kalau contoh kalau dalam konsep di Malaysia ni di hibah ni ada banyak tau. Okey, hibah mutlak. Okey, hibah mutlak ni kita bagi secara langsung lah. Khususnya di Malaysia Okey, kita bagi secara langsung, contohnya rumah. Kita ada rumah, tanah yang dah habis bayar dan jadi milik kita. Jadi kita isi borang 14A, kita pindahlah ke pemilik yang baru. Hibah mutlak. Alright. Okey, ataupun kita ada kereta atau mutlak. Okey, ataupun kita ada kereta, kita pindah milik kereta kita itu kepada pemilik baru. Ataupun ini berlaku secara hidup maknanya dia bagi secara terus. Okey, tak ada syarat-syarat apa-apa. Okey. Kemudian kita pergi kepada hibah yang berbentuk bersyarat. Okey, hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat ini saya suka saya ingatkan hibah bersyarat ada dua konsep di Malaysia. Dia ada umrah dan rukbah. Okey. Tapi biasanya kita akan menggunakan konsep rukbah lah Rukbah ni lah yang menggunakan konsep yang sama seperti di Singapura, right of survivorship. Okey, siapa yang mati dulu. Okey, minah ataupun do kan. Cerita Piramli kan. Okey, contohnya macam konsep takaful di Malaysia. Sebenarnya takaful di Malaysia ni ada dua dua cara untuk pemengagihan manfaat. Okey. Satu ialah melalui penama, nomini ataupun wasi. Okey, ataupun terus kepada hibah ataupun penerima hibah. Penerima hibah. Ada dua bila berlakunya kematian, okey. Untuk takaful ada dua cara, iaitu nomini dan satu lagi ialah penerima hibah melalui jadual ke-10. Ada dalam jadual 10 tak silap saya, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Okey, di mana nomini ini bertanggungjawab untuk kita ini bagi faraid. Okey. Bagi faraid, nomini bagi faraid. Okey. Tapi kalau sekiranya manfaat takaful itu diberi kepada penerima hibah. Okey. Anda boleh tengok balik dalam anda punya dokumen itu adalah sama ada penerima hibah ataupun wasi. Boleh tengok penama ataupun wasi lah. Biasa menggunakan istilah penama ataupun wasi kot. Okey. Jadi hibah ini akan jadi milik mutlak kepada penama ataupun penerima hibah yang dinamakan itu. Inilah konsep yang digunakan, konsep rukbah di sini dalam kajian-kajian ilmiah menyatakan bahawa hibah yang ini dikenali sebagai hibah rukbah. Di maknanya dia kalau dia menunggu siapa yang mati dulu. Okey, sama ada kalau apabila peserta takaful yang mati dulu,
dia akan jadi milik penerima hibah. Sekiranya penerima hibah mati dahulu, harta itu akan masih menjadi milik peserta takaful. Setakat ini jelas ya? Itulah yang dikatakan tentang hibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kalau hibah ni kat Malaysia ni sangat meriah macam-macam jenis hibah ada. Kita ada hibah takaful. Kita sekarang ni kita ada hibah harta bercagar, kita ada dokumentasi hibah, kita ada hibah melalui trust ataupun hibah melalui amanah, hibah amanah. Ada banyak hibah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan semua nak membuat dokumen hibah, perlu pastikan contohnya hibah untuk rumah, pastikan dapat perkhidmatan yang sepatutnya lah daripada syarikat ataupun institusi yang bersesuaian. Tetapi kalau menggunakan hibah dalam bentuk takaful, okey, dalam bentuk takaful, dia menggunakan borang yang kita isi. Contohnya di takaful ikhlas dia ada borang penamaan hibah ataupun penama boleh pilih. Setahu saya di takaful ikhlas boleh pilih salah satu sama ada nomini ataupun sebagai penerima hibah ataupun dipanggil cadangan hibah lah. Di takaful. Alright. Okey. Itu saja. Ada. Okey doktor, terima kasih, jelas. Okey. Okey doktor, ada soalan daripada siapa ni? Daripada Puan Aida. Okey. Doktor, sebagai perunding takaful, bagaimana kita boleh elakkan klien keliru tentang hibah? Keliru apa tu? Kena tahu kat tu. Okey, jadi saya menggalakkan saya percaya dalam kali ini ramai perunding takaful, pastikan kita terangkan dengan jelas apakah fungsi sebenarnya takaful ini. Takaful ini fungsi utamanya ialah, istilah yang saya suka pakai ialah dana pantas. Dana pantas. Takaful ataupun insurans lah, tapi saya gunakan insurans lah takaful dana pantas. Dana pantas inilah yang digunakan untuk kebajikan waris-waris. Sebagai contoh Anda letak penama, nomini, sebagai wasi. Sebagai wasi, inilah yang digunakan oleh wasi ni untuk uruskan harta pusaka. Dia ada pro and cons ataupun penerima hibah. Penerima hibah ni kita letak isteri, sebab isteri ni sangat memerlukan jadi kita perlu terangkan tahu apa fungsi sebenarnya takaful ini ialah untuk membantu waris-waris. Sebab apabila berlakunya kehilangan kepada breadwinner ataupun pencari nafkah ni kita perlu terangkan tahu fungsi sebenarnya takaful ini. Ada saya pernah tengok iklan, hibahkan keluarga anda. Takaful ni hibahkan keluarga anda. Saya jadi macam confused. Hibahkan keluarga anda maksudnya kalau istilah takaful ni mungkin dia faham. Hibahkan tu maksudnya kita takafulkanlah keluarga anda ini kan. Kita sediakan dana takaful untuk keluarga anda. Tapi bila dia menggunakan hibahkan takaful anda, seolah-olah kita kena hibahkan keluarga kita ni kepada orang lain. Okey, jadi penggunaan tu lah doktor, penggunaan perkataan dan sebenarnya konsep mungkin mereka kurang jelas kan? Sebab mungkin sebab sekarang ni mungkin ini saya tak tahulah dari segi marketing kot. Kalau kita menggunakan istilah takaful, orang kadang-kadang dia takut tahu nak jumpa perunding takaful. Ini pandangan saya lah berdasarkan saya punya mata lah kan. Saya punya observation. Kalau kita sebut tentang perunding takaful, masing-masing takut. Jadi dia tukar kepada istilah yang baru, iaitu menggunakan konsep hibah. Kita menggunakan hibahan. Hibahkanlah 100,000 ke keluarga anda. Ya betul. Ada banyak harta lain juga yang boleh dihibahkan dalam situasi semasa di Malaysia maupun di Singapura. Ada banyak harta tu boleh digunakan, boleh dihibahkan. Saya rasa saya menjawab. Okey, Dr. K, terima kasih. Saya buka seminit dua. Seandainya ada soalan daripada sahabat-sahabat, bukan mudah kita nak berada bersama Dr. Khairi untuk lebih jelas. Begitu juga sebelum ni saya juga pernah menghadapi masalah ataupun isu klien saya doktor, di mana dia beli rumah ketika bujang, seorang wanita beli rumah ketika bujang, berusia masa tu baru 21 tahun. Jadi dia letak nama bapanya, bapa dia dah arwah. Jadi dalam geran tu ada dua nama beliau dan nama arwah bapanya. Dan dia baru tahu bahawa separuh rumah itu bukan hak dia sepenuhnya. Rumah itu adalah separuhnya perlu diparaitkanlah
sebab ada nama ayahnya, walaupun dengan alasan dia yang membayar keseluruhan dan sebagainya. Jadi isu-isu yang macam ni yang kita terlepas lah, kita tak tahu pun. Oh, rupanya kena macam ni, rupanya kena macam ni. Jadi itulah antara isu-isu, antara perkara-perkara yang nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa sebab belum ada yang menuntut kan, Doktor? Ya, betul. Dan bila dah tuntut, macam biasalah. Mungkin orang kata apa, bila dah menuntut, kita akan sediakan orang kata apa, wang lah kan. Ya, nak nguruskan harta pusaka ni memang perlukan duit. Kita nak upah, nak hire lawyer pun, we must to pay for the legal fees kan. Kalau kita nak upah saya pun, takkan saya nak isi kosong saja kan. Saya ni kira macam saya bajet-bajet profesional lah kan. Dah kena bayar, yes. That's why dalam perancangan harta tuan-tuan, perancangan kewangan, takaful, pastikan tuan-tuan jelas untuk apakah fungsi penama, okey, apakah fungsi hibah. Mungkin kita boleh masukkan klaus untuk meletakkan penama itu untuk menyelesaikan harta pusaka kita selepas kita meninggal dunia. Semua itu memerlukan kos dan itulah fungsi sebenarnya. Takaful itu dia punya maksud utamanya ialah saling membantu dan menyediakan dana pantas. Dana pantas. Okey Doktor, baik, terima kasih. Jadi saya rasa tidak ada apa-apa soalan lagi di ruangan chat maupun personal saya maupun di ruangan Facebook. Okey, jadi alhamdulillah banyak perkara yang dipelajari. Alhamdulillah, semoga sampailah hajat objektif kami. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian di ruangan chat terdapat borang maklum balas. Mohon sahabat-sahabat isikan borang maklum balas tersebut. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, MindTalk dan MindReach Academy akan mengadakan program ataupun seminar pengurusan harta pusaka secara percuma dan umum 2 bulan sekali. Jadi 2 bulan sekali yang berbentuk macam ni lah kita buat umum. Dan kami juga ada mengadakan secara khusus di jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang ini perlu berurusan dengan pihak manajemen MindTalk. Mereka akan maklumkanlah, tapi secara umumnya kita akan kongsikan tentang pengurusan harta pusaka dan juga psikologi dan pengurusan keuangan. Jadi pengurusan harta pusaka merupakan salah satu modul yang ada dalam program kita. Jadi sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Okey, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh sampai ke pulau, kalau mendaki sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Okey, entah sirih salah sarung, entah salah kata, salah tutur, entah salah maksud, salah sampai. Terima salam bersantun, salam minta maaf dan salam minta ampun. Saya mewakili pengurusan MindTalk dan juga MindReach Academy, Zafran Resources serta FNC mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir memeriahkan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada Dr. Muhammad Khairi Kamarudin di atas masa yang diluangkan serta perkongsian ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada wakil daripada Singapura, Puan Syakila daripada Association Meling Professional Singapore, Puan Halimah daripada IRDA, Institut Ramlah Daing Abdul Kadir, sahabat-sahabat wakil-wakil jabatan serta mereka yang ada dalam platform Zoom. Sekian sahaja daripada saya. Maaf zahir batin seandainya tersalah kata, tersilap bicara. Bolehlah follow saya di page Adib Rashid di MindTalk ataupun MindReach Academy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.